Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Rabbi zidni 'ilman. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini seperti yang kita cadangkan minggu lepas, Ustaz nak bawa bab pasal Ramadan kan Ustaz? Okey. Tu bab kata Kak Aisyah, dia cakap apa? Sepatutnya bab Ramadan ni kita jilid yang ke-17 ya. Itulah. Lambat lagi. Tak apa Ustaz. Jadi okey Ustaz, kita dah mula-mula dah, Kak Syida dah record semua dah. Silakan Ustaz. Sekejap ya, saya nak cari hadis dia sekejap. Okey Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Abihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Kaliza dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, tersyukur pada Allah Azza wa Jal. Dan minta maaf ya, saya ada kerja pagi tadi. Macam minggu lepas juga lah bertembung. Dan saya ucapkan terima kasih kerana ibu, kakak-kakak sudi untuk memberikan kerjasama tunda kelas dan belajar di waktu tengah hari ini, petang. Dan sebenarnya saya betul-betul lupa tajuk Ramadan. Saya duduk study kitab Fathul Bari. Tadi baru nak masuk, bab Ramadan hari ini lupa. Tapi tak ada masalah sebab saya ada persediaan pun untuk Ramadan. Dan bila sebut Ramadan ni, saya hanya nak fokus benda yang berkaitan dengan salat tarawih tu je. Dan di hari ini kita akan berikan tumpuan kepada salatul tarawih sampailah kita boleh faham dan kita boleh mengurus salat tarawih itu dengan baik. Tapi bukanlah kita nak bincang soal yang melibatkan khilaf kalangan ulama, bilangan rakaat tu kita tak nak masuk lah. Kita masuk sekadar sambil lalu je. Bukannya kita nak bawa hujah itu, hujah ini, ya. Yang penting kita dapat memahami ilmu salat tarawih dan pengurusan salat tarawih, insya-Allah. Dan kalau kita sebut tentang salat tarawih ni, sebenarnya ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada ke hadis Nabi yang cerita tentang salat tarawih ataupun kelebihan salat tarawih? Baik, kalau kita tengok, ini dia hadis dia yang ada dalam kitab Imam Bukhari yang kita bahaskan, iaitu man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Ini hadis dia. Okey, dalam masa yang sama saya nak tengok dia punya Syarhun Nawawi. Okey, ada tak Imam Nawawi syarah hadis ini? Okey, ada Okey, ini dia punya hadis dia. Hadis daripada Abu Hurairah bin Ummihi radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Biasanya hadis yang kita dengar man soma. Man soma tu sesiapa yang berpuasa. Tapi dia ada hadis yang lain iaitu man qama. Sesiapa yang qiyam Ramadan dengan keimanan dan penuh penghayatan, keinsafan, maka diampuni dosa-dosa yang lepas. Kak Liza, dah ada bincang ke sebenarnya pasal solat tarawih dalam kelas yang lain? Belum Ustaz. Belum Okey. Dan ada hadis yang lain yang berbunyi man qama lailatul qadr. Sesiapa yang qiyam dalam malam al-qadar. Dia juga. Jadi dia begini, dia sebenarnya bila kita sebut tentang qama ni, dia asalnya berdiri.
Qama ni berdiri. Jadi berdiri ni difahami sebagai menghidupkan. Kita berdiri dengan kaki kita, maka dalam rukun solat tu kita ada rukuk, kita ada sujud, kita ada qiyam. Qiyam tu merujuk kepada posisi berdiri, membaca Fatihah, membaca surah. Tapi dalam masa yang sama, qiyam juga difahami sebagai qiyamu al-lail, menghidupkan malam, qiyam Ramadan, menghidupkan malam Ramadan. Jadi kalau kita lihat ulama ni bahas panjang lebar tentang apakah yang dimaksudkan dengan qiyam Ramadan yang sebenarnya. Jadi kalau kita tengok ni dia ada perbahasan tu, tak apa. Sekejap ya. Kalau kita tengok kata Imam Nawawi rahmatullahi alaih, Ramadan itu wal muradu bi qiyami Ramadan salatut tarawih. Yang dimaksudkan dengan salat qiyam Ramadan, yang dimaksudkan dengan qiyam Ramadan itu adalah salatut tarawih. Dan apa yang dimaksudkan dengan sesiapa yang salat tarawih dengan penuh keimanan dan kesedaran tadi, diampuni dosa yang lepas, iaitu merujuk kepada dosa-dosa yang kecil. Dosa-dosa yang kecil, tapi sebahagian ulama menyatakan juga mungkin dosa-dosa yang besar pun akan dikurangkan dia punya nilai dia. Kalau dosa tu besar kan, maka Allah Ta'ala boleh turunkan dia jadi dosa yang kecil dengan salat tarawih yang kita kerjakan sekiranya kita sudah tidak ada dosa kecil yang lain. Kalau orang tu baik sungguh, dia jaga dalam bulan Ramadan, banyak dosa kecil, semua dosa kecilnya diampunkan oleh Allah, maka kalau ada dosa besar yang dia lakukan, boleh diampunkan oleh Allah sekiranya sudah boleh dikurangkan nilainya setelah tiada lagi dosa kecil. Itu pandangan sebahagian ulama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bila sebut qiyam Ramadan, pertamanya kita nak faham dahulu tentang nama. Kita nak faham tentang nama dulu. Dia sebenarnya nama bagi salat tarawih ni adalah salat qiyam Ramadan. Itu asas dia. Dan cumanya oleh kerana zaman terkemudian, pada zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, dia kumpul orang dan kemudiannya salat sebanyak 20 rakaat, ya. Maka mereka berehat setiap kali selepas 4 rakaat. Habis 4 rakaat rehat satu. Jadi kalau 20 rakaat berapa kali rehat ya? 4, 8, 12, 16, 20. Ada 4 ataupun 5 kali rehat. Maka oleh kerana ada banyak kali rehat, yang mana rehat tu kalau mereka yang salat di Masjidil Haram, ada sebahagian mereka lepas salat mereka tawaf dulu Kaabah 7 pusingan, ya. Ada yang mungkin yang baca Quran, ada yang rehat-rehat dulu untuk sambung salat yang seterusnya. Kerana mereka memang salat dalam tempoh yang lama. Artinya bukan dalam, kalau kita di Malaysia ni mungkin, kalau seingat saya lah di Jalan Duta tu lebih kurang dalam 2 jam juga. 2 jam tu sebenarnya masuk sekali dengan salatul isyak, salat ba'dah isyak, salat tarawih dan zikir-zikir selepas 2 rakaat. Tapi ibaratnya kalau orang dulu-dulu ni mereka salat berjam-jam lamanya. Mungkin dalam 3 jam, mungkin dalam 4 jam mereka salat. Itu tanpa adanya, itu sekali dengan mereka rehat. Maknanya 3-4 jam tu mungkin, saya tak tahu berapa jam yang sebetulnya, sekali dengan rehat mereka tu. Jadi oleh kerana solat itu banyak kali rehat, maka solat itu dinamakan solatut tarawih. Tarawih ni artinya banyak kali rehat. Kalau sekali je rehat, ia dipanggil sebagai tarwihah. Salatut tarwihah artinya, kalau Kak Liza di Penang tu solat berapa rakaat Kak? 8 ke 20? Kalau masjid tempat Kak ni 20. 20. Okey, Kak Syida di Surau Muhajirin akad tu 8 ke 20? 20. 8. Oh 8.
Okay. 8 Okey 8. Jadi kalau yang solat 8 tu artinya dia ada berapa kali rehat kalau solat 8? Paling tinggi 2 lah, paling tinggi kan. Lepas 4 dan lepas 8. Dia rehat tu dia lepas setiap 4 rakaat baru dia rehat. Jadi kalau kita buat 8, kita baru ada 2 kali rehat. Paling tinggi pun 2 kali rehat. Dan sebenarnya, okey tak apa. Adakah solat itu layak dipanggil sebagai solatul tarawih? Kerana tarawih ni solat banyak kali rehat. Dan banyak kali rehat tu dia mesti alal aqal paling kurang 3 kali rehat. Kalau 2 kali tu dia tak dipanggil sebagai solat banyak rehat. Kalau 2 kali tu dia panggil tarwihatan. Solat tarwihatan. Kalau sekali rehat, tarwihah. Begitu. Jadi adakah boleh kita niat solatul tarawih itu dengan solat tarawih sedangkan kita tidak ada rehat pun? Bahkan sebenarnya kita tak rehat pun. Kalau yang solat 8 tu, dia hanya berhenti sekejap pada 4 rakaat tu sekadar untuk berdoa je. Selawat tu dia panjang sikit. Kalau lepas 2 dia selawatnya Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian habis kan. Tapi kalau yang ni kalau lepas 4 tu dia panjangkan sikit. Allahumma salli ala sayyidina nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa anta maulana Muhammad. Jadi dia panjang begitu. Kemudiannya ada sedikit doa. Jadi sebenarnya kita tak berehat pun. Kita hanya lebih sikit je zikir dibandingkan lepas 2, lepas 6 rakaat. Jadi kalau kita tak ada rehat ataupun rehat tu sekadar sekali ataupun 2 kali rehat, bagaimana dengan solat yang kita niatkan sahaja aku solatut tarawih? Adakah sah solat kita tersebut? Sah ke Kak Syida dan ibu-ibu yang lain? Kita niat solat tarawih tu sedangkan kita tak rehat pun. Ustaz, selalunya Kak Syida Mm-mm. niat qiyam Ramadan, tak ada niat tarawih pun. Tak apa, akak niat solat qiyam Ramadan sama dengan saya lah. Saya pun sahaja aku solat qiyam Ramadan mengikut imam. Tapi bagi orang yang niat sahaja aku solat tarawih itu sah ke tak? Sah Ustaz, tapi kuranglah fadilatnya. Oh sah tapi kurang fadilat. Bonda Azhar lama tak jumpa. Okey. Terima kasih. Yang lain-lain ada jawapan tak? Kak Liza, macam mana Kak Liza? Sah Ustaz. Sebab kebanyakan pun tak faham maksud tarawih tu apa. Oh sah sebab orang tak faham macam tu. Boleh ke diterima amalan tanpa kefahaman? Sebab Dia yang ikut ingat istilah je Ustaz. Ikut istilah. dia ikut istilah aja tu sebenarnya. Istilah. Oh Ibu Syarifah. Lama tak dengar Ibu. Sorry Ibu. Okay, dia panggil kita dalam agama ni ataupun dalam ibadat, benda yang penting adalah musamma. Okay, kita bezakan antara al-ismu wal musamma. Okay, saya tulis Al-ismu wal musamma. Okay, apa beza antara isim dengan musamma ni? Kalau isim tu nama tu sendiri. Namanya adalah Nurliza sebagai contoh ataupun Syarifah. Okay. Manakala musamma tu diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Diri kita siapa? Kitalah Syarifah. Okay. Diri kita tu siapa? Kitalah Azah. Jadi sebenarnya yang paling penting tu nama kita ke diri kita tu sendiri yang penting? Diri kita tu yang penting. Nama tu penting juga. Tapi nama tu dia hanyalah luaran. Walaupun dia memberikan kesan kepada diri kita, itu kita ketepikan dulu. Yang penting diri kita tu. Okay, contohnya, kalau ada orang buat produk makanan. Dan produk makanan tu dia kata makanan sihat. Nama dia pun sihat. Okay. Kan ada makanan sihat tu yang sihat ke sihat baca saya tak tahulah. Tapi sebenarnya isi kandungan makanan tu tak sihat pun. Dia campur dengan gula lah, perasa lah macam-macam tu. Jadi sebenarnya kita nak beli makanan tu kerana namanya sihat ke ataupun kerana isi kandungan tu? Macam mana Kak Liza? Beli kerana nama ke beli kerana isi kandungan? Sebab nama tu ke Ustaz. Nama sihat. Kita walaupun makanan tu namanya sihat, tapi kalau isi kandungannya tidak sihat, kita takkan beli kan?
Kita Kena tekan baca dia B. punya bahan tu lah. Kena baca dia punya bahan. Jadi sebenarnya yang penting tu bahan tu sendiri ataupun benda tu sendiri, bukan nama. Jadi dalam isu solat tarawih ni, nama solat tarawih tu tak penting. Yang penting kita nak solat apa sebenarnya. Kita nak solat tarawih lah. Kita nak solat qiyam Ramadan. Jadi oleh kerana kita nak solat qiyam Ramadan, kalau kita niat sahaja aku solat qiyam Ramadan, diterima tak? Diterima. Kalau sahaja aku solat tarawih, diterima tak? Diterima juga. Okay, kalau kita nak niat sahaja aku solat bulan Ramadan je, sahaja aku solat Ramadan, kita pun tak tahu apalah niat dia ni, tarawih ke apa benda, malam pertama tu duduk bela-bela lagi, tapi ibu tak bela lah. Jadi ada orang kata sahaja aku solat Ramadan je. Adakah diterima? Diterima. Yang penting dia tahu dia nak solat apa sebenarnya. Jadi begitu. Jadi ibu dan rahmat Allah sekalian, itu yang pertama, soal nama ni bukan benda yang penting. Tapi janganlah kita letak nama yang bukan-bukan. Yang penting kita terima namanya solat qiyam Ramadan. Yang kedua kita terima namanya adalah salatul tarawih. Dan oleh kerana nama ni namanya sudah popular, maka kita terima terus nama tersebut walaupun tidak ada rehat pun. Sama ada solat 8 ke, solat 20 ke, hatta solat 2 rakaat sekalipun tidak ada rehat. Confirm lah tak ada rehat. Ia tetap boleh dinamakan sebagai salatul tarawih, kerana ia sudah menjadi nama yang popular. Ya, itu nama yang sudah dikenali sejak zaman dulu lagi, ulama pun sebut dalam kitab mereka, diterima. Dari isu benda yang diterima ni contohnya umum balwa contohnya. Umum balwa ni memang dikatakan benda tu memang dah diterima oleh masyarakat, maka kita okeylah, kita terima je lah, tak payah kita nak pelik-pelik sangat. Okey. Itu satu perkara. Perkara yang kedua, ibu-ibu dan rahmat Allah sekalian, bila kita sebut tentang solat qiyam Ramadan ni ataupun salatul tarawih, kita nak bincang sebenarnya ia bermula bila solat tarawih ni. Okey. Dia adalah, saya nak tengok sikit je sini sebenarnya. Oh, sorry. Bilakah bermulanya salatul tarawih? Dia ada satu sekejap ya. Okey. Saya tutup dululah. Saya tak nak serabut dengan maklumat yang pelbagai tu. Saya nak fokus apa yang saya nak sampaikan dulu. Okay, bila kita nak kita salat tarawih, sebenarnya bilakah bermulanya salat tarawih dan bilakah berakhirnya salatul tarawih? Okay, boleh siapa kongsi tak? Bila bermula dan bila berakhir? Selepas Isya bermula. Okay, berakhirnya bila? Sebelum subuh. Sebelum subuh. Artinya boleh tak kalau ada orang yang dia tak nak salat lagi, lepas salat isyak tu dia malam pertama ni dia penat sangat. Dia penat sangat, kemudiannya dia pun tidur. Lepas isyak tu dia tidur. Kemudiannya dia bangun balik dalam pukul 4 pagi ke, dia nak salat tarawih pada pukul 4 pagi. Adakah ia dibenarkan? Yang tu dipanggil qiyam Ramadan lah juga Ustaz. Sepanjang malam Ramadan tu dia boleh solat. Oh, dia Boleh panggil lah. sebagai qiyam Ramadan lah. Maka maknanya bolehlah salat tarawih pada pukul 4 pagi. Macam tu. Boleh ya Ustaz? Okey. Macam mana Syafi ni? Boleh ke salat tarawih pukul 4 pagi? Dah tak larat dah ni? Bolehlah selagi dia belum masuk waktu subuh. Subuh. Maknanya Dan kalau dia dah balik semayang, dia dah solat isyak. dengan syarat dia dah salat isyak. Artinya kalaulah dia balik raya dan dia jam, dia sampai rumah dalam pukul 4 pagi, bolehlah dia nak salat tarawih kan? Okey. Jadi kalau dikatakan dia, boleh tak kita nak salat tarawih dalam pukul 8 malam? Sekarang isyak dalam pukul 8.40 kan, 8.30 lebih. Boleh tak? Boleh jadi tak kita salat tarawih tu pada pukul 8 malam? Tak boleh, tak Isya lagi. Tak boleh sebab boleh isyak. Ibu Zaitun macam mana? Boleh. Tak boleh juga, memang tak boleh lah sebab sebelum isyak kan. Oh, tak boleh. Okey. Itu yang saya tahu lah. Terima kasih Ibu. Kak Syida?
Ustaz, qiyam Ramadan tu bermulanya bermula masa waktu maghrib. Qiyam Ramadan bermula maghrib. Artinya boleh solat qiyam Ramadan lepas maghrib lah. Boleh. Pukul 8 tu boleh dah? Saya rasa boleh. Oh, yakin Kak Syida kali ni. Subhanallah, jadi sebenarnya tak boleh lah. Solat qiyam Ramadan tu dia solat khusus. Dia bukannya ibadah qiyam Ramadan. Kalau ibadah umum qiyam Ramadan, dia memang bermula, kalau ibadah malam lah, qiyamul lail dalam Ramadan, ataupun qiyamul lail bila-bila pun bermula maghrib. Bila maghrib masuk, kita dengar azan, kita jawab azan, kita selawat kepada Nabi SAW, kita doa. Itu semua namanya qiyamul lail. Okey. Tapi yang kita bincangkan ni adalah ibadah khusus yang namanya salat. Salat qiyam Ramadan ataupun salatul tarawih. Salat tarawih ni definisinya adalah salat yang dikerjakan selepas salatul isyak. Bukannya salat apabila masuknya waktu isyak. Jelas ibu? Salat tarawih adalah salat yang dikerjakan selepas salat isyak. Bukannya selepas masuk waktu isyak. Jadi boleh tak boleh kita salat tarawih dalam pukul 8 malam? Tak boleh Ustaz. Tak boleh. Belum masuk waktu isyak lagi. Tak Tak boleh solat sebab isyak lagi. Sebab dia belum solat isyak lagi. Okey, Syafini betul lah ya. Boleh, saya dah kata tadi, lepas solat isyak. Tak semestinya lepas masuk waktu isyak. Saya dah bagi clue terang-terangan daripada ibu-ibu kan. Okey. Dia tak semestinya masuk waktu isyak. Yang penting kita dah solat isyak. Jadi kalau kita dah solat isyak awal kerana kita jamak takdim, sama ada kita musafir atau kita jamak takdim ni kerana apa-apa tugasan yang begitu ketat ya. Seperti polis yang diminta untuk bertugas pada pukul 8 suku malam. 8 suku nak tak nak kena bertugas dah. Dan bertugas ni tak tahu pukul berapa tamat. Jadi diminta untuk jamak takdim terus kerana ini hal penting ni melibatkan isu keselamatan. Maka dia pun cepat-cepat salat jamak takdim dan habis salat tu dalam pukul 8 malam, dia terus salat tarawih dalam 2 ataupun 4 rakaat. Okey, maka dibenarkanlah untuk dia salat tarawih sebelum masuknya waktu isyak. Okey. Dan oleh kerana ibu-ibu tadi beberapa orang menyatakan boleh kita salat tarawih pada pukul 4 pagi, ya, pada pukul 3 pagi. Jadi sebenarnya saya nak tanya ibu-ibu sekalian, adakah solat tarawih dengan solat tahajud ni benda yang sama ke ataupun ibadah yang berbeza? Solat tahajud Ustaz. kita tidur. Biasanya kita bangun depan kita tidur. Kita Okey. tidur sekejap, kita bangun, dia panggil tahajud. Ah, Kalau tarawih ataupun qiyam Ramadan ni tak semestinya kita tidur dulu. Dia terus boleh waktu-waktu bila tu. okey, bila-bila pun. Okey, Ibu Umrah silakan. Kalau solat tarawih ni dia khusus untuk bulan Ramadan aja. Sedangkan solat tahajud tu sepanjang tahun kita boleh kan. Ni sebulan Ramadan sahaja. Betul Ustaz? Tarawih ni dia hanya dalam bulan Ramadan je kan? Dia tak ada dah dalam bulan yang lain. Dah, sembahyang tarawih tu lah yang 23 rakaat ataupun 8 tu. Yang 20 kita masuk. rakaat. Sampai kan ada ulama kata dia mesti 20 rakaat kan, mazhab Syafi'i mesti 20 rakaat. Baru dikira salat tarawih. Okey. Jadi kalaulah kita kata solat tarawih dan tahajud ni benda yang berbeza, katakanlah ada orang tu dia penat sangat, dah tidur lepas isyak, dia bangun pukul 4 pagi, jadi dia nak solat tarawih ke dia nak solat tahajud? Nanti dia nak bersahur pula, kita katakanlah dia bangun pukul 5 pagi kan, 5 pagi dia bangun, nanti pukul 5.30 tu dia nak bersahur dah. Jadi dia nak solat tarawih ke dia nak solat tahajud, ibu-ibu sekalian? Solat tarawih Ustaz. Ustaz, solat tarawih lah. Solat tarawih. Okey, ada lagi tak yang lain nak kongsi jawapan? Boleh tahajud dulu Ustaz dan lepas tu sambunglah dengan tarawih. Boleh tahajud dulu kemudian sambung dengan tarawih. Solat tarawih lah Ustaz. Sebab tahajud tu dia boleh masuk sekali dalam niat solat tarawih tu. Dia waktu tahajud. Boleh masuk sekali, makna sama pula. Tadi ibu kata lain kan? Tiba-tiba Kak Liza kata boleh masuk sekali pula.
Ke boleh masuk sekali je lah tapi dia berbeza gitu. Dia solat yang berbeza kan, tapi di dalam waktu tahajud tu. Oh, dia solat yang berbeza tapi dia boleh masuk sekali. Macam solat macam apa yang Kak Liza sebut ni macam solat tahiyatul masjid lah kan? Macam tu. Maksudnya kita masuk masjid, kita solat sunat sebelum zuhur. Jadi sekali lah dengan solat tahiyatul masjid. Yang penting kita solat sebelum masuk sebelum kita solat bila masuk masjid, sebelum kita duduk kan. Okey menarik apa yang Kak Liza jawab ni, memang betul-betul membuka minda yang barulah. Tapi ala kulli dia memang ada dua pendapat ulama. Satu yang kata tarawih dan tahajud ni benda yang berbeza. Tarawih ni boleh mula daripada awal malam dan ia hanya wujud dalam bulan Ramadan dan dia ada bilangan rakaat pula. Contohnya kalau mazhab Syafi'i kata 20 dan ramai je ulama kata 20, ada ulama kata 8. Kalau Negeri Sembilan dia antara 8 dan 10. Negeri Sembilan dia paling unik di Malaysia, 10 rakaat ataupun boleh jadi 8 rakaat. Okey, baik. Jadi itu pandangan yang pertama yang kata berbeza. Dan ada ulama yang kata sama je solat tarawih dan solat tahajud. Okey, jadi saya nak tanya ibu-ibu sekalian satu soalan yang lain sebelum kita jawab, sama tak sama solat tarawih dengan solat tahajud? Okey. Ibu-ibu solat taubat pada pukul 3 pagi dan ibu-ibu bangun solat 3 pagi tu sahaja aku solat taubat 2 rakaat kerana Allah. Allahu Akbar. Jadi solat taubat tu adakah dia baru solat taubat belum solat tahajud ataupun dia dah dikira sebagai solat tahajud? Dikira solat Dah tahajud. dikira sekali Ustaz. Dikira Di sebagai dalam solat waktu tahajud. tahajud. Okey, dikira sebagai solat tahajud. Yang penting dia buat pada malam hari kan? Ya. Okey. Kemudiannya kalaulah dia bangun solat istikharah dalam pukul 5 pagi, dikira solat tahajud juga? Dikira Istikharah solat tu tahajud. lain. Jadi sebenarnya solat tahajud ni nama umum ke nama khusus? Umum. Adakah dia nama bagi sebarang solat yang dikerjakan di malam hari lepas isyak sampai subuh? Ataupun tak, tahajud ni mesti kita niat sahaja aku solat sunat tahajud kerana Allah. Ya, dia sunatnya solat mutlak Ustaz. Dia solat sunat mutlak. Maknanya umum lah. Tahajud ni artinya kalau kita bangun, kita buat lepas isyak sampai ke subuh tu ataupun kita bangun dalam pukul 3 pagi, kita solatlah apa pun istikharah, taubat, hajat, itu semua dikira tahajud lah. Ya, dia sebenarnya solat tahajud tu adalah solat sunat mutlak. Jadi solat tu umum. Jadi apa-apa solat yang kita buat dalam waktu tu dikira tahajud lah. Dipanggil. Okey, Tapi saya macam faham. kalau istikharah ke taubat ke, dia masuk dalam tu lah. Dia masuk sekali lah. Artinya tahajud ni adalah ibadah umum yang dikerjakan pada malam hari. Okey. Jadi kalaulah ia ibadah umum yang dikerjakan pada malam hari, sekarang ni adakah ia berbeza dengan tahajud? Okey, tapi Kak Liza bagi jawapan tadi memang unik. Bahawasanya berbeza. Solat tarawih ni dia boleh mula awal malam lagi dan berakhir sampai subuh. Solat tahajud ni nak tak nak dia kena tidur dulu. Barulah namanya solat tahajud. Dan solat tarawih ni dia hanya wujud dalam bulan Ramadan. Dia tak wujud dalam bulan yang lain. Okey. Tapi ibu sekalian, kalau kita tengok lagi definisi ulama lain dalam bab solat tahajud ni tidak ada pun satu dalil yang menyatakan kena tidur dulu baru boleh solat tahajud. Itu hanya ijtihad sebahagian ulama. Ijtihad sebahagian ulama yang mana kalau kita tengok dalam Al-Quran dan hadis, tidak ada pun menyatakan sesiapa yang nak solat tahajud kena tidur dahulu. Cuma Al-Quran kata, orang yang mana sedikit tidur di malam hari. Kerana standardnya orang nak tidur. Dan orang bangun di malam hari itu standard, bukannya syarat. Ya. Biasanya orang bila dia solat tahajud ni, dia tidur dulu baru dia bangun solat tahajud. Itu kebiasaan. Tapi tak semestinya begitu. Jadi maka ada ulama yang menyatakan sebenarnya sama je solat tarawih dengan solat tahajud. Tapi bukankah tarawih ni dia wujud dalam bulan Ramadan je? Okey. Jadi kita kena faham balik. Contohnya kita kata solat witir. Solat witir dalam bulan Ramadan dengan bulan lain sama ke beza ibu sekalian? Sama. Sama kan? Okey, kalau sama, apa hukum solat witir? Solat witir ni
adakah solat yang dikerjakan sendirian ataupun solat yang dikerjakan secara berjemaah? Sendirian. Sendirian. Tapi dalam bulan Ramadan, sendirian ke jemaah? Jemaah sebab dia dapat pahala solat sepanjang malam tu. Okey, bermakna witir dalam bulan Ramadan dengan witir dalam bulan yang lain sama je. Tapi ada beza. Bezanya apa dia? Dalam bulan Ramadan kita disunatkan untuk witir secara berjemaah mengikut standard ulama dalam mazhab Syafi'i. Okey, witir dalam bulan lain dengan bulan Ramadan, ibu-ibu kata sama. Saya nak tanya lagi ibu-ibu sekalian. Witir dalam separuh Ramadan yang pertama dengan witir separuh Ramadan yang kedua sama ke beza? Beza. Beza. Dia tak jadi witir pula. Bukan sebab dia ada bacaan Ada kunut. Maknanya sama. 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 Cuma ada tambahan doa kunut. Ya. Tapi dia witir juga kan? Dia witir. Artinya witir ni sama je. Bulan lain ke bulan Ramadan sama je. Awal bulan Ramadan dengan pertengahan bulan Ramadan sama je ikut mazhab Syafi'i. Bezanya dalam bulan Ramadan, mazhab Syafi'i kata elok kita buat berjemaah. Bezanya dalam pertengahan bulan Ramadan, menurut mazhab Syafi'i, elok kita baca doa kunut. Tapi mazhab yang lain, Hanafi, doa kunut dibaca malam pertama Ramadan sampailah malam akhir. Mengikut mazhab Hanbali, Maliki dan Imam Nawawi pula, doa kunut dibaca sepanjang salatul witir. Bermula setiap malam ada, malam ni ada, malam esok pun ada. Maka di sini sebenarnya witir bila-bila pun sama je. Tapi ada berbeza daripada sudut kaedah dia. Okey. Daripada sudut cara pelaksanaan tu berbeza. Sama juga ibu-ibu sekalian, solat tahajud ni di bulan mana-mana pun sama je dengan solat tahajud yang dikerjakan dalam bulan Ramadan. Cumanya dalam bulan Ramadan ada penekanannya dilakukan secara berjemaah. Okey. Dalam bulan Ramadan ada penekanannya dilakukan di masjid agar kerana ia merupakan syiar dalam agama kita. Bahkan ada sebahagian ulama menyatakan seelok-elok tahajud adalah dikerjakan pada 1/3 malam yang terakhir. Paling baik lepas salat isyak tu kita salat sunat isyak dulu. Kita nak salat malam pun dalam 4 rakaat silakan. Kemudian kita tidur 1:30 pagi nanti, 2 pagi nanti baru kita bangun untuk salatul tarawih. Ada ulama kata demikian. Kemudiannya ada pula ulama lain menyatakan salat tarawih ni yang paling baik bermula awal malam sampai ke subuh. Sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi SAW awal malam sampai ke subuh dalam 10 malam yang terakhir. Dan Imam Syafi'i sendiri pun dia baca 30 juzuk Al-Quran dalam solat tarawih pada setiap malam. Agak-agaknya Imam Syafi'i tidur ke ibu sekalian. 30 juzuk ni. Nak tak nak dia mesti bermula isyak sampai ke subuh. 30 juzuk dia khatam Al-Quran. Jadi di sini kalau kita kata Imam Syafi'i tak tidur, bermula awal malam sampai ke subuh dia salat tarawih, adakah Imam Syafi'i tidak salat tahajud? Apabila Nabi Muhammad sendiri pun tidak tidur, bermula daripada awal malam sampai ke subuh, salat tarawih, adakah Nabi Muhammad tidak salat tahajud? Jadi di situ timbulnya isu. Maka sebahagian ulama menyatakan tahajud ni adalah qiyamul lail. Sama je. Kita solatlah apa pun selain daripada solat ba'dah isyak, selain daripada salatul witir, semua itu dinamakan solat tahajud, tidur ataupun tidak tidur. Dan cumanya tahajud itu dalam bulan Ramadan, ia ada kaedah yang khusus. Ia dinamakan solat qiyam Ramadan. Dia dinamakan sebagai solat tarawih kerana banyak kali rehat. Kemudian dia pula elok dikerjakan secara berjemaah oleh masyarakat umum. Masyarakat umum ni elok buat secara berjemaah. Tapi kalau ahli ibadah yang jenis nak baca Quran panjang-panjang, nak baca 2-3 juzuk dalam satu malam, maka buatlah sendirian pun tidak ada masalah. Jadi artinya dia sama tapi pelaksanaannya berbeza. Justru kalau kita kata sama, ataupun kita pegang pandangan yang Kak Liza sebutkan tadi, dia berbeza. Cuma dia boleh tumpang-menumpang. Maka bila kita bangun pada pukul 4 pagi katakan, kita solat tarawih pun cukuplah. Tak perlu niat solat tahajud. Kerana ia solat yang sama ataupun dia boleh menumpang. Okey. Boleh nampak tak ibu-ibu sekalian? Tapi sekarang ni terpulanglah. Saya pun rasa apa yang disebutkan oleh Kak Liza tu bagus sangat sebenarnya. Saya sendiri pun tak perasan benda tu. Sama ada dia boleh menumpang ataupun dia memang solat yang sama sahaja antara tahajud dengan salatul tarawih.
Guru saya Maulana Asri rasanya dia sebut beza. Tapi beberapa ulama lain kata sama. Jadi saya lebih cenderung yang kata sama je sebenarnya. Wallahualam. Ibu-ibu sekalian, boleh tak saya nak berunda sekejap je? Sekejap je. Dalam buku solat sunat, Ustaz tu ada tulis semua dah tahu sunatnya. Dalam bab solat tarawih tu ada Ustaz ada explain semua dah dalam tu. Tak habis Kira kan tadi. dia macam Habis baca. Ha? Apa dia kak? Mari baca. Kita belum habis baca Akak belum habis baca buku tu. Saya Bukunya buka sebab hari tu ada kawan tanya bab solat tarawih tu, saya buka lah tapi saya baca sekali lalu. Bila Ustaz tanya macam ni memang tak ingat. Soalan tricky tu Liza. Tak, Ustaz memang akan buat soalan macam ni kat kita bagi supaya kita teringat soalan yang nanti tu. Apa dari buku Ustaz tu, buka je baru rujukan. Siapa tak ada buku Ustaz tu, sila beli. Buku apa tu, Syeda? Buku Solat sunat yang tu. Ustaz tulis tu, Fahami Solat Sunat. Okey, ada. Ada. Buku Ustaz semua, insyaAllah ada semua. Cuma baca je. Tahniah. Buka bab solat sunat tarawih tu lah. Muka surat Okey. Terima kasih. surat 267. Mula. Dah soalan dia tricky semua terkejut-terkejut dia jawab soalan. Jawab pun macam tak confident, terkebir-kebir gitu. Soalan Bila, sampai. Salah pun tak apa, jadi jawab lah. bila Ustaz tanya sekali, rasa faham. Dia ulang lagi, dah langsung blur. Soalan tricky nama dia. Dah tak confident dah, betul ke? Apa dia salah? Saya ada terang tak betul ke? Bukan kami. Dah minum Pak Kami Ustaz. dah gelak. Bila Ustaz tanya soalan terkejut tu, mula-mula macam confident. Ustaz tanya lagi sekali, terus tak confident dah. Kadang-kadang Ya, dah faham. baca dah tu buku solat sunat Ustaz tu. Tapi apa yang Kak Liza sebut tadi, saya begitu teruja lah sebenarnya. Menyebabkan saya pun terfikir-fikir ni. Saya kena tarik balik ke pandangan saya ni kan. Tapi ala kulin dia ada dua pandangan lah senang cerita. Saya ulang balik. Satu kata solat tahajud dan tarawih tu benda yang sama. Satu lagi beza. Tarawih hanya wujud dalam bulan Ramadan. Cumanya bila dibuat pada malam hari, ia dinamakan sebagai solat tahajud. Bila kita bangun pagi lah, baru nak buat solat tarawih, ia dinamakan tahajud. Tapi isunya kalau dia yang orang tak tidur langsung tu. Jadi kalau orang tak tidur langsung, dia solat tarawih 20 rakaat dalam tempoh yang panjang, sampailah pukul 4-5 pagi, adakah dia dikira tak buat tahajud? Jadi itu pula lah isunya. Okay, wallahualam. Sebelum saya nak terus ke depan, saya nak tengok dulu soalan kalau ada. Ada tu, saya Asyah tanya tu Ustaz. Solat qiyam Ramadan memang malam je lah. Dia qiyam Ramadan ni dia nama khusus sebenarnya Ustazah, dia bukan nama umum. Dia nama khusus sebagaimana qiyamul lail lah. Okay, sorry. Dia bila nama khusus, ia hanya merujuk kepada solat tarawih. Itu pandangan Imam Nawawi dan beberapa ulama lain. Ada juga ulama yang kata qiyam Ramadan ni dia bukan solat tarawih je, asalkan qiyam pada waktu malam. Baca Quran ke, menuntut ilmu ke, segala-galanya itu termasuk dalam qiyam Ramadan. Okey, jadi ada yang faham secara umum, ada yang faham ia khusus. Jadi terpulanglah kita nak pegang yang mana pun tidak ada masalah. Tapi yang pentingnya kalau kita buat apa pun di malam hari benda yang berfaedah, itu tetap namanya qiyamul lail. Okey, wallahualam. Jadi Maknanya malam. Ustaz memang dia masuk daripada maghrib. Malam dikira daripada maghrib. Maghrib Jadi sampai kira daripada subuh. maghrib lah kan sampai subuh. Sepatutnya. Ya. Tapi solat tarawih itu sendiri bukan lepas solat maghrib. Dia kena lepas solat isyak. Okey. Kemudiannya ada lagi tak? Minimum solat tarawih berapa rakaat? Okey, kita pergi soalan yang ketiga. Minimum solat tarawih ni berapa rakaat? Jadi bagi mazhab Syafi'i memang clear 20 rakaat. Okey, itu mazhab Syafi'i 20 rakaat. Sebab itu namanya tarawih, banyakkan dia rehat. Tapi bagi sebahagian ulama hadis, berdasarkan cerita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha,
Nabi SAW ni tak kiralah dalam bulan Ramadan ke, bukan bulan Ramadan ke, Nabi solat 8 rakaat je. Artinya kalau dalam bulan Ramadan Nabi solat 8 rakaat tu tempoh yang lama lah. Memang lama sungguh lah Nabi solat tu. Bukannya solat yang sekejap-sekejap. Okey. Tapi kemudiannya, sekejap ya. Saya lupa ada satu lagi benda saya nak sebut tadi. Ada ulama kata geng-geng Negeri Sembilan contohlah kata 10 rakaat. Ada dalil yang kata 10 rakaat. Maka sebenarnya kita ada satu ulasan daripada ulama mazhab Syafi'i. Saya lupa dah kat mana saya nak cari. Rasanya daripada Al-Khatib Asy-Syirbini. Dan juga disebutkan oleh ulama yang lain, termasuk Darul Iftat Misriyah rasanya, bahawasanya minimum solat tarawih adalah 2 rakaat. Siapa yang buat 2 rakaat, dia dapat pahala solat tarawih. Tapi ala kadar je lah, berapa je lah dia dapat. Okey. Jadi yang paling, kalau boleh kita jaga 8 rakaat paling kurang. Kita nak buat 10 rakaat okey. Dan kita nak buat berapa tu, 12 ke 14 ke 16 tu tak ada kisah. Tapi cuma kita cuba pastikan minimumnya 8 rakaat. Kalau buat 2, kalau buat 4 boleh tak boleh? InsyaAllah ia dikira sebagai salatul tarawih. Dan ada satu lagi beza kalau ikut ulama mazhab Syafi'i dan Hanbali. Dan ini menyokong pendapat yang menyatakan tarawih dengan salat tahajud ni benda yang berbeza. Salat tarawih ni dia mesti 4 rakaat, dia mesti 2-2. Dia tak boleh 4 rakaat 1 salam. Itu mazhab Syafi'i dan juga Hanbali. Okay. Kalau tahajud, kita boleh je nak solat 4 rakaat. Itu solat tahajud. Okay. Tapi bagi sebahagian ulama' dia kata solat tarawih tak boleh. Dia kena 2-2. Sebab Nabi SAW tak buat solat tarawih sebanyak 4 rakaat 1 salam. Dia buat 2-2. Tapi ala kulli benda tu dia khilaf ibu-ibu sekalian. Dia tetap dia anggap sebagai khilaf. Ada ulama' kata boleh je buat 4 rakaat direct. Jadi tak apalah. Boleh ke tak boleh ke kita buat 2-2 lah. Itu lebih selamat. Okey. Boleh jelas Kemudiannya ibu-ibu dirahmati Allah sekalian. Bila kita bincang tentang salatul tarawih ni, mana lebih utama sebenarnya? Solat 8 ke solat 20? Tapi kita bukan bincang khilaf ni. Kita bukan nak bincang khilaf. Oh kena buat 8, kena buat 20 ke apa. Tak. Bukan itu isunya. Tapi kita nak bincang mana lebih utama antara buat 8 ataupun buat sedikit ke ataupun buat banyak. Okay. Mungkin boleh ibu-ibu sekalian berikan pandangan masing-masing. Ikut Saya kemampuan Ustaz. Okey. Bertubi-tubi 3 orang nak jawab ni. Kita bagi Ibu Sharifah dulu. Silakan Ibu Sharifah. Ikut kemampuan. Ikut Kalau dah kemampuan. uzur, dah tua, 8 mampu 8 buat 8. Biasanya orang yang dah tua ni yang larat. Yang muda-muda tak larat. Ada seorang pakcik semalam dia duduk membebe pada saya. Dia kata orang muda zaman sekarang nak solat 8 rakaat. Orang katanya penat kerja. Orang tua dulu pergi bendang sawah lagi teruk kerja. Tak ada nak mengungut nak solat 8, solat 20 juga. Saya dengar dia kata tu, betul juga. Tuan Haji ni kata, orang tua dulu lagi bendanya, lagi dah letih sebenarnya berpeluh-peluh. Tapi solat tarawih tetap 20 rakaat. Okey. Sebab dia Tapi orang saya fit faham. Ustaz. Dah kerja tu fit. Betul fit. Tapi saya faham maksud ibu adalah orang yang uzur. Orang yang uzur. Okey, jadi waktu ikut hati, betul. Sebenarnya ada je Ustaz Rahbar Subki Latif Putra. Ustaz Rahbar ni, dia cerita macam mana diet dia di bulan Ramadan. Saya baca yang tahun lepas ke 2 tahun lepas. Dia bersahur memang sikit je. Dia makan beberapa biji kurma, minum air masak. Pagi dia buat senaman. Petang dia buat senaman lagi. Berpeluh lah. Memang berjoging ke berlari. Peluh lah. Dan berbuka puasa tu ala kadar. Kemudiannya malam baru dia ni. Sebenarnya dia memang atas hati kita dan kebiasaan kita. Kalau kita jenis kebiasaan kita makanlah. Dan alhamdulillah macam saya hari ni saya tak makan lagi bermula dari pukul semalam tu surau jamu sikit, makanlah sikit. Tapi rasanya hari ni tak makan lagi. Makan buah nenas dengan minum air je. Saya fikir balik, aku boleh tahan ke ni? Boleh tahan je ibu-ibu sekalian. Tak adalah perut ni pun berkeriuk ke apa, tak ada. Boleh je tahan. Dan sebenarnya berdasarkan hati dan kebiasaan kita tu sendiri. Tapi janganlah tak makan langsung. Nanti kita akan Tapi saya tak makan dari pagi lagi.
Tak makan, orang kata makanlah nasi lemak. Tak apalah, makanlah. Nak bihun ke? Bihun pun tak apalah. Tapi kemudian saya belilah ni nanas dan saya makan buah kurma sikit. Saya pun dah fikir saya nak makan dengan keluarga lah kot patah ni. Bukan IF juga Puan Zara, tapi mudah ceritanya nak ni lah, nak diet je lah ya. Nak sama berat dengan Kak Lina ke. Kak Lina berat pada saya kot. Okay, baik. Jadi ibu-ibu sekalian, artinya, okey satu, Ibu Umrah silakan Ibu. Bagi saya kalau 8 ataupun 20 tu tak kira, yang penting kekhusyukan kita dan apa surah yang kita baca. Kalau 8 tu cepat sangat, 20 pun kalau terlalu laju pun tak boleh juga kan. Jadi kalau 8 ikut sunnah memang Nabi semayang lama kan. Baca surah yang panjang bagi nafas. Itulah. Jadi 8 dengan 20 tu yang penting pengisian solat kita. Masya Allah. Saya setuju dari awal sampai akhir, tapi poin akhir tu, pengisian solat kita, saya sangat-sangat teruja. Jazakumullah khairan. Kak Liza tadi nak cakap juga, silakan Kak. Kalau ikut memperbanyakkan salam tu 20 tu lah lebih bagus. Tapi kalau nak diikutkan bacaan surah, kalau lebih panjang solat tu itu lebih panjang bacaan surah tu itu lebih baik sebab solat dia lebih lama walaupun 8 rakaat berbanding kalau orang yang 20 rakaat tapi dia baca pendek-pendek. Jadi masa dia tu sikit bacaan dia tu. Terima kasih banyak, saya setuju semua. Dan saya nak buat sedikit tambahan. Dia sebenarnya begini. Satunya kita kena tengok bahawa solat sikit ke solat banyak ke, dua-dua ada kebaikan. Orang yang solat, contohlah kita katakan orang yang solat 2 rakaat dalam tempoh yang lama, itu satu kebaikan. Tapi orang yang solat banyak kali pun satu kebaikan juga. Katakanlah orang yang bangun solat tahajud, dia bangun solat tahajud dalam pukul 4 pagi dan dia solat 2 rakaat, 4 rakaat aja. Mula-mula 2 rakaat tu solat panas badan, itu sunnah ya. Solat panas badan ni sunnah kalau ada masa yang panjang lah. Kalau masa dah pendek, tak apalah kita tinggalkan. Kemudian barulah dia solat yang lama. 2 rakaat tu dalam tempoh setengah jam ataupun 1 jam. Ada orang solat 2 rakaat sampai 2-3 jam, ada. Ya. Okay, kita katakanlah 1 jam je. 45 minit lah kita katakan. 45 minit. Okay. Itu satu benda yang bagus sebenarnya sebab dia solat lama, dia sujud lama, dia rokok lama, iktidal lama, duduk antara dua sujud pun lama, sampai 45 minit ataupun 1 jam. Dan saya yakin sebahagian daripada ibu-ibu boleh buat je 1 jam solat 2 rakaat. Tapi isunya kalau kita tak hafal duk baca wadduha lam nashrah aja pening jugalah. Nak kena ulang 2-3 kali lah nak lama tu kan. Dan tapi kalau kita solat yang banyak rakaat pun bagus juga sebab dia mendidik badan kita ni untuk bergerak banyak kali. Kadang-kadang orang yang solat 2 rakaat dia jadi malas nak solat 6-8 rakaat. Saya ukur diri saya sendiri dan minta maaf ibu-ibu sekalian aja. Cerita ni sebab nak bagi clear je dan saya yakin pengalaman kita sama. Bila kita biasa solat yang lama, kita jadi malas nak solat banyak kali. Cukuplah aku 2 rakaat je. Tapi yang penting lama. Nak boleh buat 4 rakaat tu rasa malas sangat. Dan menekanlah orang yang solat, maka nak tak nak, kita kena ada juga penawar dia. Ada masa kita solat lama, ada masa kita kena solat banyak rakaat. Sebagai pendidikan kepada fizikal kita, supaya boleh bertahan dengan pergerakan banyak kali. Satu, pergerakan yang statik. Berdiri lama, rukuk lama, sujud lama. Satu lagi pergerakan yang banyak kali. Jadi letih juga pergerakan banyak kali sebenarnya. Okey, jadi nak tak nak dua-dua kita kena ajar. Sebab itu ada sebagian ulama yang saya setuju sangat, antaranya Ishaq bin Rahawai. Dia kata kalau malam yang pentingnya lama. 2 ke 4 rakaat yang penting lama. Tapi kalau siang yang penting banyak. Tapi jangan terlalu bukan laju. Cuma dia disederhanakan. Contohnya kita solat duha, kita baca wadduha lam nashrah. Kemudian kita bangun lagi, kita baca watin wa zaitun inna anzalna fi lailatul qadr. Dan rukuk sujud tu kita hanya baca 4-5 kali. Banyak kali. Nak kena didik badan kita ni biasa dengan solat banyak rakaat. Dalam masa yang sama nak didik badan kita ni biasa dengan solat yang lama, berdiri lama, rukuk lama, sujud lama. Okey, baik. Jadi dua-dua tu kita kena ada ramuan kedua-duanya. Okay. Sebab itu kalau kita tengok solat Nabi pun ada solat yang lama. Apa namanya? Kalau fardu, namanya subuh.
Okay, dan Nabi baca suratul Saffat dalam 2 rakaat. Saffat ni panjang dalam 8 ke 10 muka surat. Tapi dia ayat-ayat pendek-pendek. Yang surah Sejadah dengan Insan tu tak ada apa sebenarnya. Dia solat yang pendek je, Sejadah dengan Insan ni. Okay. Kemudiannya tapi ada solat yang ringkas. Iaitu solat Isyak. Isyak ringkas, dia baca surah Al-Buruj ke, Wasyamsi wa duhaha ke, surah solat Asar pun dia ringkas je. Jadi ertinya Nabi pun ajar kita, ada solat yang kita bertahan dalam tempoh yang lama, ada yang ringkas. Okay, solat sunat pun ada yang lama, ada yang ringkas. Contohnya ibu sekalian, mungkin saya ada tanya ibu sebelum ni, kalau kita solat, kita nak pergi Zuhur. Contoh tadi saya sampai Zuhur, rasanya azan tu terlambat sikit. Habis azan tu tinggal 6 minit lebih lagi nak iqamat. Biasanya ada 8 minit. Okay, kali ni 6 minit lagi nak iqamat. Okay, mana lebih utama? Saya solat 2 rakaat dalam tempoh yang lama 6 minit saya guna betul-betul untuk 2 rakaat, ataupun saya solat 4 rakaat. Tapi ringkas je lah semuanya tu. Yang penting dapat 4 rakaat. Okay, mana lebih baik? 2 rakaat 6 minit 4. ataupun ya? Kita pernah cakap 4. Kita pernah tanya kan? Jadi yang utamanya adalah 4 walaupun ringkas. Kerana kita dituntut, disunahkan untuk solat 4 rakaat. Itu yang penting, kita nak kejar 4 rakaat tu. Okay, jadi begitu juga dengan solat 8 ke 20 ke, sebenarnya dua-dua kita kena didik. Solat 8 yang lama, solat 20 yang banyak. Okay. Tapi apa yang ibu-ibu sebut, termasuk ibu Umrah sebut tadi, yang penting pengisian dalam solat. Kalau kita solat 8 rakaat, ada banyak surau. Ya, Alhamdulillah kebanyakan surau yang saya pergi 20 ya. Saya sendiri peribadi, saya lebih suka dengan 20. Soal buat tak buat tu cerita lain ya. Tapi saya lebih sokong buat 20 dalam pendidikan kejiwaan. Bukan isu mana lebih baik ya. Mana dalil yang lebih kuat tak. Tapi isunya dalam pendidikan 20 lagi best sebenarnya. Kecuali 8 yang lama. Okay. Jadi kalau saya pergi berjalan banyak surau dan masjid yang buat 8 rakaat ni pun tidak menepati pun, dia tak panjang pun. Tapi saya faham tak panjang tu kerana meraihkan masyarakat yang tak mampu untuk solat dalam tempoh yang lama. Tapi malangnya tak panjang tu sampaikan tasyahud akhir pun, kita hanya baru je baca ala ali Muhammad dah bagi salam dah. Tak sempat kita nak baca selawat Ibrahimiyah. Tak sempat kita nak berdoa sedikit sebelum kita memberikan salam. Banyak surau dan masjid ni dia hanya tahiyat pun dia baca sampai wa ala ali Muhammad ataupun dia baca habis sampai laju. Jadi itu yang rasa macam tak kena je. Okay, kalau solat 20 dia tak baca selawat Ibrahimiyah tu okeylah, tak ada masalah lah sebab 20 rakaat. Okay, jadi kempen saya kepada peringkat masjid dan surau adalah saya sebut kalau masjid tuan-tuan buat 20 rakaat, teruskan macam biasa, jangan terlalu laju. Dan tasyahud tu tak apa, nak baca sampai wa ala ali Muhammad pun boleh, tapi berikan ruang untuk doa ringkas. Contohnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tapi mana-mana masjid dan surau yang buat 8 rakaat, janganlah buat macam solat 20. Iaitu sampaikan tasyahud pun wa ala ali Muhammad juga. Tak bolehlah. Kenalah baca sampai habis selawat Ibrahimiyah. Kenalah ada doa sedikit. Dan surah tu janganlah baca surah yang pendek. Ada panggil Imam Tahfiz. Tapi solat 8 rakaat baca 3-4 baris je. Baca 4-5 baris je. Jadi mana beza antara solat 8 dengan solat 20? Ini poin pengisian yang disebutkan oleh Ibu Umrah tadi yang saya sangat hargai poin tersebut. Jadi di sini ibu-ibu sekalian, 8 ke 20 ke, yang penting pengisian dalam solat tersebut. Dalam masa yang sama, kita kena didik juga diri kita ni untuk solat banyak kali, pergerakan tu banyak kali. Kerana bukan semua orang ada kemampuan untuk bergerak banyak kali. Jadi bila kita didik banyak kali, insya-Allah dia ada kelebihan dia. Dan secara peribadi, ibu-ibu sekalian, saya minta maaf banyak. Saya anggap benda ni langsung tidak ada riak pada saya lah. Langsung tidak ada riak, tapi dia lebih pada pengalaman. Dan kita masing-masing ada pengalaman. Okay. Masing-masing ada pengalaman dan izinkan saya nak kongsi sikit. Dulu saya buat satu cara, lepas salatul isyak, kita solat ba'dah isyak. Kalau saya solat di rumah, saya tak ada kemampuan. Jujurnya tak ada kemampuan. Kadang-kadang kita tak berapa sihat, kita duduk rumah. Lepas solat isyak tu, saya solat ba'diyah aja 2 rakaat. Okay. Tapi pengalaman saya dalam tempoh beberapa bulan,
Lepas solat ba'dah isyak, saya akan bangun solat malam atau solat tahajud terus. Dan solat saya tu solat dalam tempoh yang sedikit panjang. Dalam setiap rokok saya ada doa, saya dah ada doa khusus lah. Nak rokok nak baca doa apa, sujud nak baca doa apa. Dan memang saya selalu ketakutan kalau siap duduk menunggu dengan muka yang bila lah dia ni nak keluar, orang semua dah balik dah ni kan. Tapi kebanyakan masjid surau okey je. Kadang-kadang tak ada orang pun tetap ada orang baca Quran ke kat belakang ke apa kan. Okay, jadi saya suka macam tu. Ba'da isyak 2, kemudiannya 2 rakaat lagi. Yang panjang. Yang panjang tu dengan minta maaf lah 10 minit ke 15 minit macam tu lah. Tapi kemudian saya duduk fikir seorang-seorang. Macam mana aku ni? Sebab kata hadis Nabi, Nabi amal solat 4 rakaat lepas isyak. Selama ni saya faham 4 rakaat lepas isyak tu adalah solat ba'diyah 2 rakaat dan solat malam 2 rakaat. Tapi masalahnya ada pandangan ulama, terutamanya mazhab Hanafi, dia kata tak. Yang 4 rakaat tu adalah lepas ba'diyah isyak. Kerana kaedah dia, bila kita baca hadis Nabi, bila Nabi sebut solat subuh, berarti solat subuh dan sunat subuh. Bila Nabi sebut solat zuhur, berarti solat zuhur berserta qabliyah dan ba'diyah. Itu kaedah dia. Dan bila Nabi sebut solat isyak, termasuk solat ba'dah isyak. Jadi Nabi solat 4 rakaat tu adalah 4 rakaat lepas ba'dah isyak. Kemungkinan tu wujud. Tapi saya dah cari banyak. Saya cuba cari ulasan ulama, tak jumpa ulasan ulama tersebut. Jadi maknanya kita boleh pegang dua lah. Sama ada 4 rakaat yang Nabi buat tu, ba'diyah plus dengan solat malam 2 rakaat. Ataupun nak lebih selamat, ba'diyah 2 rakaat plus dengan solat malam 4 rakaat. Dan benda ni saya tak masuk dalam buku saya tu, Fahami Solat Sunat tu sedih tu. Okay. Jadi saya pun fikir balik, aku nak try. Sebab jujurnya ibu sekalian, saya ni bila ibadat, saya pun bab solat lah. Saya memang try and error beberapa benda. Kerana saya pengkaji. Bila saya pengkaji, saya kena buat. Selain daripada buat, saya kena sembang orang. Saya sembang orang tu sebab saya nak tahu apa sebenarnya. Berdasarkan pengalaman dan perasaan hati masing-masing. Bila saya buat ba'diyah 2 dan kemudiannya solat lagi 4 rakaat, tapi kadang-kadang saya tak buat pun, memandangkan ada sebab-sebab tertentu lah. Jadi ba'diyah 2 kemudian 4 lagi solat malam, perasaan saya lah ia lebih seronok berbanding dengan 2 rakaat yang panjang tu. Okey, bayangkan 2 rakaat panjang kita katakan 15 minit. Saya pun potong, saya nak buat 4 rakaat. Jadi dalam 15 minit juga, tapi 4 rakaat. Saya rasa yang tu lagi memberikan kedamaian. Jadi sebab nak tak nak saya kena didik juga badan kita ni kena rajin untuk bergerak banyak kali. Bukan sekadar rajin duduk statik yang lama. Okay, jadi bila macam tu rasa macam, lagi best lah. Itu perasaan lah ibu sekalian. Macam solat duha. Kita malas, kita nak ada kerja banyak. Kita nak solat 2 ke 4 rakaat. Dulu saya buat 2 dan doa panjang. Tapi kemudiannya saya fikir balik, tapi ulama ada hadis kata, elok buat 4. Yalah 8 tu lagi elok lah. Tapi maknanya buat 4 lagi elok. Maka saya pun cuba ajar diri, kurang yang 2 tu, saya jadi 4. Tapi saya putus doa tu bagi sikit-sikit pada masa rukuk dan sujud. Perasaan saya lah ibu-ibu sekalian, rasa lagi seronok lah buat 4 rakaat berbanding dengan 2 rakaat. Sebab kita mendidik badan kita tadi untuk bergerak banyak kali. Okey, tapi kalau solat malam, keutamaannya yang solat malam bangun pukul 4 pagi ke apa tu, keutamaannya pada berdiri lama. Yang terbaik berdiri lama, solat pun banyak kali. Itu terbaik lah, itu memang tip top lah. Solat dalam lama, kemudian banyak kali. Tapi dalam solat lepas isyak ke, siang ke, bila kita kena didik dua-dua lah kiranya. Ada masa kita didik banyak pergerakan, ada masa kita didik daripada sudut lamanya berdiri. Jadi boleh buat dua-duanya ibu-ibu sekalian. Tapi yang penting saya sangat suka dengan poin yang disampaikan oleh Ibu Murah tadi. Pengisian dalam solat itu sendiri bagaimana. Kalau pengisiannya mengarut je, tak ada apalah solat kita pun kan. Okey. Saya nak tengok dulu soalan, ada sedikit soalan tu. Adakah kalau daripada Puan Zahra ni, kalau kita makan sedikit bulan puasa boleh ibadat lebih lama? Betul-betul. Sebenarnya bila kita berbuka sikit lagi lama. Dan ada seorang kakak tu dia beritahu saya, dia kata
Saya kalau mau sahur tak boleh makan nasi lah dia kata. Bila makan nasi je jadi lapar lagi. Saya yakin ibu-ibu ni jenis kaki puasa sunat Isnin Khamis ni geng-geng JAA lah dulu-dulu ni semuanya jenis puasa Isnin Khamis. Cuma Kak Syida sampai sekarang saya ingat saya paksa Kak Syida buka puasa tu rasa bersalah sangat. Patut biarlah kan. Tapi yang satu nak makan sekali ceritanya. Jadi orang yang biasa puasa memang tak boleh makan banyak bila bersahur. Bila bersahur banyak aja problem. Betul ke Kak Syida macam tu? Saya punya teori. Betul Ustaz. Ya? Betul, dia macam dah betul. Perut tak selesa. Perut tak selesa. Bila makan banyak je mengantuk. Bila kita contohnya saya sendiri dah cuba meninggalkan nasi lemak. Saya orang Kelantan tak makan nasi lemak. Tapi saya kahwin orang Perak. Orang Perak ni jenis makan nasi lemak pagi-pagi. Saya reda je lah. Tapi lama-lama seronok juga makan nasi lemak ni. Okay, saya pun dalam proses meninggalkan nasi lemak. Tapi hari tu bila program Riciamo Coffee tu sediakan nasi lemak. Saya tak makan lah. Saya bawa balik rumah. Saya pun bagi separuh. Saya makan separuh. Anak saya makan separuh. Separuh-separuh tu. Tapi lepas saya makan nasi lemak tu, terus badan saya rasa lemah sangat. Rasa mengantuk. Ya Allah. Dulu-dulu aku relax je makan nasi lemak ni. Satu bungkus ni yang nasi banyak tu. Ayam goreng tu relax je makan. Tapi bila kita dah tinggal benda macam tu. Badan kita dalam proses nak reset balik. Tiba-tiba kita ambil memang problem. Jadi memang betul. Bersahur kena sedikit. Berbuka pun kena sedikit. Bukanlah tak makan langsung. Tapi berbuka sedikit. Baru boleh bertahan dalam solat qiyam Ramadan. Kalau buka banyak confirm. Itu yang punca penat tu. Makan nasi dan sebagainya. Kau main lagi tu kan. Dia boleh nak makan nasi tapi sikit je. Suku separuh. Macam kami. Anak-beranak kami 4 orang. Kami akan pergi masjid. Kami ambil 2 bekas. Kami bagi separuh. Dan saya pun kira saya nak akan, kalau ada nasi pun saya nak akan sukunya lah. Anak saya pun dah besar. Ambil lah. Saya nak jamah-jamah sikit je. Yang penting kita ada bawa lah makanan-makanan lain kita tu yang contohnya salad dengan ayam bakar ke. Rasanya itu lebih membantu untuk ibadat kita sebenarnya. Ya, Allah Alam. Okay, tapi mungkin pengalaman kita berbeza ibu-ibu sekalian. Yang muda-muda ni tulang sotong badan plastik hati tisu. Ya Allah, dahsyatnya Kak Lina punya perumpamaan. Semua terasa, saya pun terasa juga. Solat pendek. Okey, sekejap Buat 20, buat ada imam bijak pilih surah potongan ayat panjang-panjang boleh ingat. Terima kasih banyak Kak Lina atas ulasan yang panjang. Yang baik tu. Cik ataupun Puan Farhana, 4 rakaat 1 salam lepas isyak kan? Lepas isyak tu tak cantik sebenarnya. Solat malam ni dia paling baik 2-2. Kalau solat siang tak apa. 4 rakaat 1 salam pun boleh. Tidak ada satu pun hadis yang menyatakan lepas isyak solat 4 rakaat 1 salam. Itu hanya asar daripada Ibn Mas'ud yang tidak sahih. Okey, terima kasih banyak kan Kak Ana. Okey. Oh, Puan Ibu Salmiah cepat lapar sebab insulin dalam darah tinggi. Barakallahu fikum. Doktor Menirah ada tu. Doktor Menirah kata setuju, kira okey lah doktor yang kata tak kata apa lah kita. Okey. Kenduri, makanan macam-macam mampu tengok je lah, betul? Dan sebenarnya memang kena jaga sebab Allah Ta'ala dia sebut, Ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibat wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah benda-benda yang terpilih sahaja dan beramal soleh. Untuk orang beriman, kulu min tayyibati ma razaqnakum washkurulillah. Makan benda-benda yang baik dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Okay, ada beza tu tapi tak apalah saya tak nak bahas tentang benda tu. Okay, baik. Kita tinggalkan dulu Kak Syida ya. Surah apa benda tu sekarang dia kena cari balik. Okay, jadi contohnya perbuatan nak buffet banyak-banyak tu kan. Yang buffet banyak-banyak tu tak payahlah ya. Ini bukan satu budaya yang baik sebenarnya. Okay, kalau solat dua 4 rakaat 1 salam boleh. Tak ada masalah. Saya pun buat 4 rakaat 1 salam je. Itu budaya orang malas sebenarnya. Kalau rajin memang 2 rakaat 2 rakaat. Itu budaya orang rajin. Okay. Kalau buka puasa boleh kurma, roti, sahur dengan kurma dan roti. Okay. Barakallahu fikum. Okay, baik. Ibu-ibu sekalian, kita kembali kepada salatul tarawih. Bila salat tarawih, maka tiba-tiba akan muncul satu doa. Dan saya cerita pada ibu-ibu pun tak ada buat apa. Ibu-ibu bukan jadi imam pun.
Tapi dia muncul doa, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'il mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itulah lebih kurang doa tu kan. Okey. Jadi sebenarnya ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam kes doa itu asal usulnya mana? Asal usul doa tersebut. Jom kita share asal usul doa ni. Saya nak tunjuk supaya ibu-ibu lepas ni kalau orang tanya pun, jelas kami dah tengok dah hadis tu. Terang-terangan. Okey. Al-hadis Allahumma innaka al-hadisus sahih Allahumma innaka afuwan. Okey, kita tengok hadis ni sebenarnya punca dari mana tu boleh wujud doa tadi. Okey, doa tadi kalau kita ikut dalam riwayat mana ni Bukhari rasanya. Oh, tapi ni tak ada ni. Dalam bukan riwayat Bukhari ke, tapi Tirmizi ada. Sekejap saya nak tengok ada tak dalam, rasa macam ada dalam Bukhari. Dalam Tirmizi. Okey. Yang Rasulullah ajarkan kepada Sayyidatina Aisyah kan tu Ustaz? Betul Bonda, betul sangat-sangat. Okey. Dia di sini, dia ada dalam beberapa riwayat, iaitu ada dalam Tirmizi, ada dalam riwayat Imam Ahmad, Tirmizi, ada dalam An-Nasa'i. Okey, doanya apa dia? Hadis ni memang sahih ya, hadis sahih. Yang mana Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayyu lailatin lailatul qadri ma aqulu fiha?" Wahai Rasulullah, kalaulah saya tahu bila malam Al-Qadar, saya nak buat apa? Saya nak baca apa sebenarnya? Kata Nabi SAW, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Lafaz karim tu tak wujud sebenarnya. Panjang ulama bahas, tidak wujud. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pengampun, suka memberikan pengampunan, maka ampunkanlah aku. Okey. Pertamanya ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, doa tu dia hanya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu je doa dia. Okey. Tidak ada pun Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Tidak ada. Tapi boleh tak kita nak gabungkan? Gabungkan tu tadi isu. Sebab kita orang Melayu ni suka combo. Kita bukan jenis ala carte. Doa iftitah kita combo, kita gabung 2-3 doa yang berbeza, 2 doa yang berbeza. Kalau ikut Nabi dia ala carte, ambil satu-satu kan. Kita ni jenis kalau makanan sunnah tu yang jenis 7 produk sekaligus. Adanya madu, adanya halia, adanya bawang, semua benda tu ada sekali kan. 7 produk. Oh, kalau jual tu orang beli tu. Okey. Tapi sekarang ni doa ini sebenarnya hanyalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, tapi bila digabungkan dengan doa yang awal tadi pun tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Okey. Bid'ah ke baca doa tadi? Tak bid'ah pun. Doa, apa masalahnya? Tidak ada isu bid'ah. Isunya adalah pengurusan ibadat. Itu yang kita nak bincangkan. Bukan isu bid'ah ke tak bid'ah ni, ibu-ibu sekalian. Isunya pengurusan beribadat. Doa tadi ditanyakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha untuk dibaca pada bila masa. Apabila kalau saya jumpa malam Al-Qadar. Kalau saya jumpa malam Al-Qadar, saya nak baca apa Rasulullah? Rasulullah kata baca doa tadilah. Bukanlah ia bermakna itu merupakan amalan yang terbaik. Tak. Ummul Mukminin kata apa yang saya perlu baca, bukan apa yang perlu saya buat. Pastilah pada malam Al-Qadar, amalan yang paling baik adalah solat. Baca Quran yang banyak-banyak dalam solat, itulah yang terbaik. Solat tarawih tanpa henti itu. Bahkan itulah tumpuan kita berbanding dengan menuntut ilmu. Walaupun menuntut ilmu ni satu benda yang tinggi, tapi tak boleh nak banding dengan solat tarawih itu pada malam Al-Qadar ataupun pada malam Ramadan. Kerana itu bahagian dia. Menuntut ilmu ni lebih utama daripada solat tahajud pada malam ini. Menuntut ilmu lebih baik pada solat tahajud pada malam esok. Tapi bila masuk satu Ramadan, pada hari Senin minggu depan, malam tu yang utamanya adalah salat dah. Yang utamanya adalah membaca Al-Quran. Okey, itu yang paling utama.
Menuntut ilmu boleh, tapi yang utama tu. Okey. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, kalau baca nak baca apa? Maka kata Nabi SAW, bacalah doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Okey. Kenapa baca amal Nabi ajar doa minta ampun? Kenapa tak murah rezeki ke, mudah urusan ke, keluar daripada masalah ke, dapat bayar hutang ke? Kerana apabila kita dapat diampunkan dosa oleh Allah Azza wa Jal, murahlah rezeki kita. Mudahlah urusan kita. Kalau jadi pemimpin, maka pemimpin itu, bila Allah tak ampunkan dosa pemimpin, maka pemimpin itu akan dimudahkan urusan untuk memimpin negara. Jadi yang pentingnya minta ampun tu. Dan doa minta ampun ni boleh dilakukan oleh sesiapa pun. Orang sakit di hospital boleh baca doa tersebut. Orang yang kerja shift ni yang malam, tak kira lah polis ke, nurse ke, doktor ke, jaga ke, ataupun apa rukun tetangga sekalipun, maka dia boleh baca benda tu. Okey. Jadi doa itu, kata Ummul Mukminin Aisyah, kalau saya jumpa malam Al-Qadar. Isunya kita tahu ke malam Al-Qadar bila? Kita tak tahu. Bila tak tahu malam Al-Qadar, tapi kita dapat maklumat tak bila malam Al-Qadar berlaku? Dapat 10 malam yang terakhir. Jadi kalau 10 malam yang terakhir, kita tak tahu bila malam Al-Qadar berlaku, maka bacalah doa itu pada 10 malam yang akhir. Tapi yang berlaku pada masyarakat kita Melayu ni, kita ambil doa tu dibaca pada malam pertama. Tak percaya, dengarlah pada Isnin malam minggu depan ni. Mulalah Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Boleh tak kita nak aminkan doa tadi? Silakan, aminkan. Ya, jangan tak amin pula. Kita aminkan doa tersebut. Tapi isunya betul tak betul kaedah berdoa tersebut? Tak betul. Kerana kita salah sangka dalam pengurusan doa. Habis tu salah ke kami nak baca doa tadi? Dia pasti akan ada soalan tadi. Soalan ini. Salah ke kami baca doa? Berdoa pun salah. Itu salah, ini salah, berdoa pun salah. Saya tak kata salah berdoa. Yang kita salah adalah salah kefahaman dalam pengurusan doa. Habis tu saya nak tanya pula yang bertanya tadi. Salahkah kalau kita baca, salahkah kalau kita tak baca doa ini dan kita nak baca doa yang lain? Salah ke? Contohnya saya jadi imam, saya nak baca doa, Rabbana afrigh alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Salah ke? Ataupun saya nak baca doa untuk Palestin je. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa dammir a'da ad-din dan sebagainya. Salah ke? Salah ke kalau saya nak baca doa Nabi Adam, doa Nabi Yunus, doa Nabi Musa dan sebagainya dalam Al-Quran? Dan salahkah kalau saya nak baca Sayyidul Istighfar pada setiap 4 rakaat? Salahkah saya nak baca banyak lagi himpunan doa Nabi SAW? Salah ke? Jadi kenapa kita suka melihat salahkah kami nak baca doa ini? Padahal kita bukan menyalahkan doa tadi. Kita menyalahkan cara menyusun doa. Macam kita katalah orang yang gila makan daging kambing ni kan. Bagus, saya pun minat daging kambing. Walaupun sekarang saya dah pantang dah. Dia suka kata, makan daging kambing pun salah. Makan daging kambing, Nabi makan daging kambing. Apa salahnya? Betul lah Nabi makan daging kambing. Siapa pun tak nafi. Tapi macam mana cara Nabi makan daging kambing? Nabi melantak macam kita melantak ke? Satu. Yang kedua, Nabi makan daging kambing tu Nabi makan tak benda-benda yang boleh potong lemak balik? Yang ketiga, Nabi makan daging kambing setiap hari ke Nabi makan daging kambing? Yang keempat, Nabi makan daging kambing tu Nabi puasa tak puasa sunat? Yang kita ni duk makan daging kambing je, kita tak ambil kehidupan Nabi yang lain. Itu kenapa? Macam contoh orang gila poligami. Apa salah poligami? Nabi pun berpoligami. Betul lah Nabi berpoligami. Tapi macam mana Nabi menguruskan perkahwinan tersebut? Yang kita nak ambilnya, kita nampaknya poligami. Kita tak nampak bagaimana cara Nabi menjaga hati isteri. Jadi ini masalah. Kita nak ambil agama ni, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Kita beriman dengan sebahagian kitab, kita tak beriman dengan kitab yang lain. Maknanya kita nak ambil satu ajaran, kita tak nak ambil ajaran yang lain. Kita nak ambil ajaran makan daging kambing, kita tak nak ambil ajaran berpuasa dan diet yang betul mengikut Rasulullah SAW. Kita nak ambil ajaran yang kita kata apa, baca doa Allahumma innaka afuwun, kita tak nak ambil ajaran baca doa yang lain. Kenapa? Salah ke doa lain? Kita dah diskriminasi doa yang lain. Kerana kita sibuk dengan satu doa yang ni je. Jadi ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, silap dalam kefahaman kita dalam menguruskan amal ibadat. Padahal doa ni banyak lagi. Doa dalam Quran lebih 50.
Belum campur lagi doa dalam hadis. Tiba-tiba kita ambil satu doa je yang dibaca tanpa kita faham asal usul doa tu apa dia. Okay, belum lagi kira di bulan Ramadan ni bila tiba salatul witir je, dia akan muncul pula dah satu zikir yang tak pernah muncul dalam bulan-bulan yang lain. Tapi bulan Ramadan je dengar ni. Zikir apa ibu-ibu sekalian lepas salat witir itu? Ya Latifu ya Kafi. Mulalah ya Hafizu ya Syafi, masa tu mula naik syekh lah tu. Ya Latifu ya Kafi tu. Siapa yang ajar? Duduk berlagu-berlagu lepas solat witir tu siapa yang ajar? Ibu-ibu sekalian. Dan doa dia unik, dia hanya muncul dalam bulan Ramadan je. Siapa yang kata ia hanya wujud dalam bulan Ramadan? Dan jangan tanya soalan, salahkah kami berzikir? Kita tak kata salah berzikir. Kita cerita kenapa tak amal zikir yang betul, cara yang betul. Ini masalahnya, kita tak, pengurusan tu yang tak betul. Okay, macam orang nak bahas lah, salahkah berzikir Allah, Allah, Allah. Kita kata bukan isu salah tak salah, isunya tak kena. Dan kenapa kita nak mempertahankan zikir Allah, 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 sedangkan kita tak ambil terus zikir yang Nabi baca, Subhanallah, Subhanallah wa bihamdih, Allahu akbaru kabira. Kenapa tak ambil terus yang Nabi ajar? Kenapa kita nak buat juga zikir cara kita, lepas tu kemudian kita kata orang yang salah, orang yang tak faham cara kita. Padahal orang faham cara kita, orang faham penghujang kita, cuma orang tanya daripada zikir Allah, Allah, Allah tu, kan lebih baik kita baca la ilaha illallah. Kan lebih baik kita baca la quwata illa haula wala quwata illa billah. Kenapa kita nak ambil benda yang tak jelas Nabi buat? Jadi, betul kata Kak Liza, sepatutnya lepas salatul witir, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Dan kalau nak tambah, Rabbul Malaikati Warruh. Tapi kita pergi ambil Subhanal Malikil Quddus, letak lepas salat tarawih. Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud, Subhanal Malikil Hayyil Ladzi la yamutu wa la yafutu abada, Subhan Quddus Rabbul Malaikati Waruh. Apa benda tu? Dengan kita menjerit-jerit, siapa yang suka zikir ni dalam keadaan menjerit? Yang kita suka meninggikan suara ni hanyalah bila ibu-ibu sekalian, masa talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Ya, betul. Masa raya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi zikir-zikir yang lain semuanya perlahan. Kita menjerit. Na'udzubillah min zalik ini. Tapi kalau kita kata, saya beranilah nak bentang pada ibu-ibu direct ni. Tapi ceritanya, kalau kita bentang secara terbuka ni, orang kata, ni dia yang malah ajar zikir ni, siapa kata malah ajar zikir? Jom kita tengok siapa rajin berzikir lagi. Geng, gila selawat ni saya dah dengar ibu-ibu sekalian yang duk selawat sampai 1000 kali, 100,000 kali ni. Laju sampai kita punya Allah. Sedangkan yang diajar oleh Nabi apa dia? Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Mana kita nak utamakan berselawat 1000 kali ke dalam keadaan laju ataupun berselawat 100-200 kali tapi dalam keadaan perlahan? Mana satu kita nak? Yang duk 1000 kali, lebih 1000 kali tu laju. Saya dah dengar Allahumma salli Muhammad ala Muhammad, Allahumma salli Muhammad ala Muhammad, Allahumma salli Muhammad ala Muhammad. Laju. Lebih baik kita Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu lagi tenang. Kita nak laju ke, kita nak ketenangan, kita nak jumlah ke, kita nak menyentuh perasaan. Itu yang berlaku ibu-ibu sekalian. Kadang-kadang kalau setengah tempat, tapi sekarang dah jarang dah. Dah jarang sangat. Setengah tempat tu kita tak pergi salam lagi. Subhanal Malikil Ma'bud. Ya Allah, aku tak habis lagi salam. Kita mula geram dah ni. Mengganggu solat kita. Jadi macam mana imam baru je habis salam, terus dia sambar, Bilal tu sambar, duduk melawan terus. Kita pun laju betul untuk Bilal ni, tak ada kesabaran langsung. Ini masalah yang berlaku ibu-ibu sekalian. Sedangkan, kemudiannya, lepas salat witir tu dah ada doa ni. Bonda azan saya tak tahulah di Brunei macam mana. Yang doa, Allahumma inni as'aluka imanan kamila. Wa nas'aluka, apa lagi saya pun tengok kolban khosyi'ah dan sebagainya tu. Jap anak saya balik. Saya nak kena sambut anak jap. Sekejap je. Baik.
Tak buat makanan untuk bapa. Ada? Ya? Sorry, saya lupa mute suara rupanya. Dah pergi tempat lain. Astagfirullahaladzim. Okey. Jadi doa tadi, dia sebenarnya ada bahaya ibu-ibu sekalian. Bila kita mengamalkan satu zikir ataupun doa yang tidak diajarkan oleh Nabi secara berterusan. Saya pernah cerita dulu pada ibu-ibu sekalian, macam mana dulu apabila ini berlaku dalam tahun 2010 lebih kurang lah dalam 2010 dulu, masa saya duduk di Taman Medan masa tu, saya ingat. Bila kami duduk rumah tingkat 13, turun lift nak pergi solat subuh jemaah ni, solat subuh Jumaat. Lepas tu ada orang naik lift sekali, dia memang kaki surau ni. Kaki surau dan selalu bawa anak kecil dia yang umur dalam 3-4 tahun pergi solat sekali. Memang baguslah dia ni, muda lagi. Dia tanya satu soalan pada saya, Ustaz nak tanya sikit. Solat subuh Jumaat ni sebenarnya 2 ke 3 rakaat? Bayangkan persoalan tu boleh wujud. Kenapa setiap subuh Jumaat je sejadah insan, sejadah insan, sejadah insan. Padahal Imam Malik antara ulama yang kata janganlah terlalu buat sunnah ni setiap masa sampai orang keliru, tak boleh. Buat sunnah sentiasa sampai orang keliru, tak boleh. Jadi dia kena, ada masa kita kena tinggal sunnah. Sunnah pun kena tinggal kadang-kadang. Supaya orang tak keliru. Dan sekarang ni, dia bila witir je mesti dah ni. Sembahan Ya Latif Ya Kafi. Kalau adalah imam tiba-tiba datang malam 10, tak ada Ya Latif Ya Kafi. Kita dah habis ke belum ni? Kenapa tak ada Ya Latif Ya Kafi? Dan sampai orang akan pelik. Kalau tiba-tiba imam tu habis salat witir. Subhanal Malikil Kudus. Sudah imam mana ni tiba-tiba buat amalan bukan-bukan ni. Orang yang Latif Ya Kafi dia Subhanal Malikil Kudus. Betul kata ulama, bila hidup satu amalan yang baru, akan mati amalan sunnah. Nah, kemudian imam tak baca pula doa Allahumma inni as'aluka imanan kamila qalban khashi'an, apa benda tu kan? Bila imam tak baca je, percayalah. Bila datang imam yang baca doa yang lain, orang akan keliru. Boleh ke tak baca doa tadi? Ini cukup bahaya ibu-ibu sekalian ya. Sebab itu kita pesan dalam begitu banyak lagi doa ni. Kenapa kita kekal dengan satu doa dan doa itu pun tak tahu datang daripada mana. Apalagi ibu-ibu sekalian, saya nak tengoklah ada tak ada doa solat witir tu. Saya pun dah lupa dah ni doa ni. Kalau dululah lagi teruk doa solat witir ni, lagi teruk. Okey, saya dah jumpa, saya nak tengok jap. Sekarang ni okey lagi lah, dia dah ada perubahan dah. Tapi dulu-dululah. Saya tengok image dia jap. Doa salatul witir. Syukra alal afiyah rahman. Allahumma inni as'aluka imanan da'ima wa nas'aluka qalban khashi'a. Okey. Ini okey. Dia dah tukar dah ni. Dia dah banyak yang kita di Malaysia ni sebenarnya dia lagi panjang sebenarnya. Tapi yang saya jumpa ni dia dah mula ada pendek dah. Pendek sangat ni. Mana doa salat witir yang panjang? Siapa ada jumpa Saya tak jumpa versi panjang yang biasa dibaca di mana-mana masjid di Malaysia ni. Kalau ada sesiapa yang jumpa boleh share. Matamim taksirona ya Allah. Alamak, tak ada lah. Tak jumpa. Tapi kalau dulu-dulu, zaman-zaman dulu, doa salat witir ni sampai ke tahap doa kepada orang yang buat haji. Masa saya kecil, saya ingat lagi. Sekolah menengah ada lagi. Berikan kebaikan pada hujjaj kami sebagainya. Padahal orang, masa mana orang buat haji tengah bulan Ramadan ni? Paling awal pun Syawal orang nak pergi buat haji. Kemudiannya doa lagi apa dia? Kahwinkan kami dengan bidadari. Ibu-ibu kat belakang ni, amin, amin. Ibu-ibu nak ambil doa apa tu? Itu doa untuk orang lelaki. Atau ibu-ibu tolami untuk suami, untuk anak-anak tu tak apalah. Cerita lain. Tapi nak kata doa tu diskriminasi. Mana boleh doa begitu sedangkan kaum wanita pun mengaminkan doa. Mana keadilan dalam doa tersebut?
Okey, tapi itu yang berlaku sebab orang tak faham pun, orang nak baca je. Dan percayalah, ibu-ibu akan nampak, tapi ibu-ibu sebab ibu-ibu duduk belakang. Saya ni tengok sendiri berapa ramai imam yang duduk kena baca, pegang kertas tu nak baca doa tu. Sebab tak ingat. Jadi berdoa ke hanya membaca doa? Kalau ambil doa Nabi tiap kertas tu okeylah, tapi ni doa yang tak tahu datang daripada mana, walaupun isi kandungannya bagus. Isi kandungan memang bagus, tapi siapa yang boleh pertikaikan isi kandungan dalam doa dalam Al-Quran dan hadis jauh lebih bagus. Tidak ada siapa pun dalam ulama boleh pertikai doa yang diamalkan oleh Nabi jauh lebih bagus. Jadi ini yang berlaku ibu-ibu sekalian, beberapa kesilapan dalam kita bersolat tarawih yang perlu kita perbetulkan insya-Allah. Tapi perbetulkan secara peribadi ialah ibu-ibu tak mampu dah nak buat perubahan. Saya sendiri pun dalam sepanjang perjuangan buat perubahan ni ibu-ibu sekalian ambil masa yang lama. Kena memujuk. Dan ada orang tak suka tu biasalah, tapi mungkin sebab kita ni bukan jenis yang keras. Jadi kena memujuk. Akhirnya macam surau lama tempat saya tu dah biasa dah dengan doa yang pelbagai lepas 4 rakaat ya. Kemudiannya selawat tu hanya lepas 4 rakaat, bukannya lepas setiap 2 rakaat, dan itu lebih jimat masa sebenarnya. Bukannya kita anti selawat. Kita ni selawat banyak juga, cuma kita tak cerita pada orang. Dan kita selawat jenis suara perlahan, bukannya jerit. Okay, kita selawat jenis semangat dalaman, bukan semangat luaran, hanya suara je semangat. Okay. Jadi ibu-ibu dirahmati Allah, contohnya saya ingat lagi masa saya duduk kuliah di satu tempat dan kita pun pesan lah dekat rumah Ustaz Zahruddin lah, surau Ustaz Zahruddin. Dan baca surah Al-Mulk tu, okey tuan-tuan sekalian lepas isyak, tapi bacalah perlahan. Kalau nak guna mic pun jauh-jauh, jangan baca kuat-kuat. Dan kalau paling baik tak guna mic. Imam hanya baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian tutuplah mic. Bacalah surah Al-Mulk masing-masing. Malam tu memang buat macam tu lah. Memang jadilah. Bulan depan saya datang kuliah tak adanya kembali kepada tabiat. Dia nak kena sebut banyak kali. Kena sebut. Tapi ibu tahu tak masalah bila baca surah Al-Mulk Paisyak ni apa dia? Ada masalah. Ada masalah. Macam saya sebut tadi. Bila wujudnya satu amalan baru, akan matilah amalan sunnah. Apa dia amalan sunnah? Amalan sunnahnya adalah solat sunat ba'diyah. Ada surau yang tak buat solat ba'diyah. Ya, kebanyakan ada surau, kebanyakan jemaah di situ tidak buat solat ba'da isyak. Habis saja surah Al-Mulk balik. Tapi kebanyakan surau, kebanyakan masjid buat. Tapi sebahagian balik. Sebahagian balik, kebanyakan buat. Alhamdulillah. Tapi ada lagi sunnah yang mati. Yang saya ya Allah, sayangnya sunnah ni mati. Iaitu kan lepas isyak, paling kurang kita solat 4 rakaat. Kalau bukan 6 rakaat pun paling kurang 4 rakaat. Kalau kita disunahkan solat 4 rakaat, agak-agaknya dengan kewujudan surah Al-Mulk ni, orang solat tak 4 rakaat ni ibu-ibu sekalian. Kan lebih baik kita kempen tuan-tuan sekalian. Sekarang ni kita dah berbulan-bulan dah baca surah Al-Mulk. Alhamdulillah kita dah baca surah Al-Mulk banyak kali tuan-tuan. Takkanlah tuan-tuan tak lekat lagi kot Al-Mulk tiap-tiap malam. Tuan-tuan bacalah sendiri. Tapi kita nak hidupkan sunnah yang baru. Lepas isyak, tuan-tuan kena solat ba'da isyak. Dan disunatkan untuk solat malam terus 2 rakaat. Tapi kebanyakan tempat yang saya tengok hanya mampu solat ba'da isyak je 2 rakaat. Kalaulah masa Al-Mulk tu digunakan untuk solat 4 rakaat, cukup. 6 rakaat pun cukup lagi kalau jenis solat ringkas nah. Tapi masa solat tu telah dirampas oleh bacaan suratul Mulk. Jadi ini sayang. Dia begitu tabiat dia. Bila hidup satu amalan baru, akan hilanglah amalan sunnah Nabi SAW. Inilah yang berlaku ibu-ibu sekalian ya. Wallahualam. Ada persoalan boleh kita bincangkan? Saya macam Ustaz cakap ni, selalu Dr. Bana selalu pesan macam tu lah dekat mana-mana masjid atau surau kan. Tapi sayanglah sebab nanti kadang-kadang sampai tak zikir dah terus semua ambil baca Al-Mulk tu je. Dah tertinggal zikir lepas solat dan solat sunat ba'diyah dah tertinggal. Sedangkan sebaik-baik kita nak baca Al-Mulk tu sebelum kita tidur sunatnya. Tapi ni dia dah baca selepas isyak tu dah. Betul. Itulah. Tapi dia dalam Al-Mulk ni Kak, dia ada 2 sebenarnya. Satu, sunnah Nabi membaca suratul Mulk sebelum tidur. Saya pun tak buat lah, jujur saya tak buat lah. Yang kedua adalah ada hadis Nabi yang menyatakan siapa baca suratul Mulk selamat daripada azab kubur tanpa menyatakan masanya bila.
Jadi bila tak dinyatakan masa, siang pun boleh, lepas maghrib pun boleh, lepas isyak pun boleh, tak ada isu. Maknanya membaca surah Al-Mulk lepas isyak ni bagi saya tak ada isu pun. Baca dalam salat sunat pun tak ada isu. Isunya adalah membaca secara berjemaah beramai-ramai lepas solat isyak. Itu isu dia. Ya, ya, faham Ustaz. Kemudian dibaca dengan suara yang kuat. Itu isu dia. Kemudiannya bila buat solat baca surah Al-Mulk, tinggalkan solat sunat. Yang lebih sunat itu isu besar dia. Jadi kalau nak baca, bacalah. Tapi bukannya dibuat secara berkumpulan. Hal ini bagus di satu surau. Ada dua cara lah. Satu cara ni di surau di Putrajaya ni, bagi saya tak menepati lagi cara yang betul. Tapi bolehlah. Iaitu dia baca surah Al-Mulk macam mana? Lepas dia zikir, yang jadi imam tu orang Bangladesh rasanya. Saya suka sangat dengan dia. Dia memang baca perlahan, tenang, sujud, rukuk. Itu memang, ya Allah, payah nak cari orang Bangladesh ni yang macam tu ibu-ibu sekalian. Lepas solat tu dia zikir panjang. Kemudian dia doa. Doa dia pun panjang juga. Kemudiannya saya solat sunat lah. Kemudiannya dia pun baca surah Al-Mulk. Kadang-kadang dia ambil mic. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lepas tu dia terlepas mic. Macam masing-masing lah. Ada habis awal lah, ada habis lambat. Kadang-kadang imam ni dia macam nakal sikit. Dia macam nakal sikit lah. Dia bangun a'udzubillahi minasyaitonirrajim pun dia menyandar kat belakang. Dia menyandar kat belakang. Baca masing-masing lah. Dia pun baca juga. Tapi menyandar baca masing-masing. Oh, bagus cara dia. Artinya dia hanya baca auzubillah aja. Okey. Satu lagi surau dibangi. Bagus. Ini yang terbaik lah. Bukan yang terbaik juga, antara yang terbaik, iaitu mereka zikir, doa, kemudiannya mereka salat sunat ba'da isyak. Lepas salat sunat ba'da isyak, barulah mereka baca Al-Mulk. Baru baca Al-Mulk beramai-ramai, dan dia tak ganggu dah. Kalau ada pun seorang dua orang je salat sunat masa tu. Cuma bagi saya bukan yang terbaik lagi, kerana yang terbaik adalah salat sunat 4 rakaat. Paling kurang, kalau boleh 6 rakaat. Jadi dia tetap ada juga benda yang dia tertinggal. Tapi paling kurang dia baca lepas orang solat sunat. Okey. Tapi saya faham apa yang Kak Liza sebut tu, saya faham. Kak Liza tak perlu rasa ni. Rasa Zuhairi tak faham ke maksud. Tak, saya faham. Saja je saya nak ulas lagi. Okey, baik. Oh, siapa lagi? Solat sunat dulu baca ilmu sekian-sekian 6 rakaat. Yang tadilah 6 rakaat itu adalah salat ba'diyah 2 rakaat, salat malam 2 ataupun 4 rakaat. Itu bincang tadi. Okey. Macam ada soalan lah tadi. Apa dia ya pasal bacaan Quran? Tazkirah Ramadan Kak Syida tadi. Okey. Biasa surau ni akan bincang lah. Tapi sekarang jarang sangat dah surau yang buat tazkirah, jarang sangat. Walhamdulillahirrabbilalamin. Bagi saya walhamdulillah. Jadi dia begini. Lepas bulan Ramadan je 4 rakaat je tazkirah, 4 rakaat je tazkirah. Ada surau dulu lagi lah, dalam buat 20 rakaat. Dia tazkirah lepas isyak lagi. Lepas solat ba'da isyak tazkirah 20 minit. Baru solat 20 rakaat. Tapi solat 20 rakaat situ tak terasa, imam baca panjang tapi dah laju. Saya suka surau tu, dia sudut satu sudut lah, dia solat 20 saya suka lah, tapi dia tidak terlalu lambat bacaan dia. Imam dah umur 70 lebih tapi dia punya kekuatan hafazan dia tu tak boleh dipikirkan. Kemudian jadi surau dulu dia buat lepas 4. Jadi saya antara yang paling tak suka lah tazkirah lepas 4. Kata dia buat lepas witir lah. Tapi dia kata nanti orang balik. Kita jangan halang orang nak ibadat. Orang datang nak solat tarawih. Kalau dia nak dengar tazkirah tu, bonus je lah. Yang penting kita jangan halang dia nak fokus pada solat tarawih tu. Nanti dia lepas 4 ada tazkirah, dia pun letih lama-lama. Dia pun ya, kita dalam proses memujuk ni yang pentingnya kita nak pujuk apa dia? Nak pujuk solat. Ilmu tu kita boleh sampai, kalau kita ada ilmu penting nak sampaikan, kita sampaikan lah lepas isyak tu. Pengerusi ada point nak sampaikan. 5 minit. Janganlah lama sangat. 5 minit je. Ada satu perkara je saya nak sebut pada tuan-tuan sekalian. Saya perhatikan ramai orang yang tak betulkan soft ni. Yang duduk soft ke 5 ke 6 tu duduk kat sebelah kanan dulu, bukan tengah. Sepatutnya tuan-tuan kena tengah dulu. Bukan ke kanan. Ni ada yang kat kanan, ada tengah. Tak bercantum kita punya soft, tak cantik. Lain kali tuan-tuan jangan buat macam ni. Bolehlah nak sampaikan maklumat tu dalam 2-3 minit. Tazkirah tu buatlah lepas salatul witir. Itu lagi cantik. Okay. Bukannya kita mengganggu di tengah-tengah tu. Ataupun ada juga dalam beberapa tempat, dia buat tazkirah lepas maghrib. Pun okey juga. Lepas maghrib tu
Jarang-jarang orang lah yang rajin baca Quran, duduk berzikir jarang orang. Jadi bolehlah dengar kuliah mana-mana yang datang awal, yang berbuka puasa di masjid. Jadi sebenarnya yang utama solat, bukannya tazkirah. Yang utama solat. Tazkirah ni boleh disampaikan dengan pelbagai cara. Imam boleh sampaikan, pengurusi boleh sampaikan. Kena sampaikan juga, sampaikan lepas witir. Yang panjang kuliah ilmu tu lepas witir. Ataupun sebelum lepas antara maghrib ke isyak. Allah A'lam. Okey, ada lagi? Ibu? Soal perempuan berterabur tu memang betul. Tak boleh dinafikan. Memang betul. Dan sampai satu tahap kita ajak, datanglah rapat sikit. Pun dia buat keras, tak gerak-gerak dia tu. Ini bukan saya tengok lah, tapi saya dapatlah maklumat-maklumat tu. Itu memang masalah. Ya, masalah yang berlaku banyak pada kaum ibu adalah penyusunan soft. Okay. Betul Ustaz. Yang ni sebenarnya Ustaz, dekat Masjid Nabawi dengan itu kau tengok perangai orang kita. Dia tak mau duduk dekat Masjid Nabawi atau Masjid Haram pun sama. Dia tak mau duduk rapat-rapat tau. Dikembangkan ketiak orang ni, dia buat cepat pinggang tu. Nak dapatkan soft macam tu. Dia tak mau bagi rapatkan soft tu. Dia tak nak bertembung dengan orang bangsa lain tu kalau dekat sana. Di sini pun sama, dia tak nak peluh lah apalah sebab pakai telekuk kan. Jadi kita tolong Ustaz, kita macam kita panggil lah dekat sikit, kita tarik kan dia pergi jauh balik. Betul. Jadi soft tu memang tak rapat. Betul. Dia ada apa ni ulasan dekat FB ni, dia kata betul Ustaz, better solat sunat ba'diyah selepas isyak kemudian al-mu, sebab ganggu dia kata orang nak solat sunat ba'diyah tu bila baca al-mu tu kuat dia kata. Kalau baca pelan okey lagi. Ni kuat. Baca mic tu. Kan? Bonda kata setiap 4 rakaat ada rehat, minum kopi panas lagi. Okey? Barakallahu fikum. Macam mana nak tenangkan kawan yang mengeluh bila kena surah panjang-panjang, buat dia malas nak berjemaah. Payahlah nak ni orang. Sebenarnya buat solat lama tak lama, dia memang dia berdasarkan kita kata apa, training masing-masing. Macam orang berlari lah. Sebelum berlari 1 km tu kena berlari 100 meter dulu Macam saya ni level 100 meter, 200 meter je lah berlari. Yang lain tu berjalan je lah. Tapi nak boleh 1 km tu kena pelan-pelan lah. Sama juga dengan kita nak bangun malam. Dia kena biasakan diri. Kalau tak pernah biasa, tiba-tiba nak bangun 4 malam. Memang siang esoknya memang kantoi lah, mengantuk lah. Tak nak bila kena biasa. Sampai satu tahap. Macam perut kita lah. Kalau perut kita dah biasa makan banyak, nasi bertambah 2-3 pinggang. Kita tak akan ni lah. Kita tak akan puas lah dengan nasi 1 pinggan kan. Kita nak 2-3 pinggan. Tapi bila kita train, lemak dalam badan kita pun dah mula mengecuk dah. Jadi okey lah. Okey, sama juga yang solat ni. Solat kalau kita tak biasa dengan panjang, kita akan letih. Tasbih kita biasa 3 kali, kita akan penat dengan tasbih 5 kali. Yang Kak Bangi saya sebut tadi, surah As-Sabah tu lah, surah dekat dengan Tadabbur Center tu. Kalau Imam Aiman ni muda lagi dia, umur 20 lebih. Tapi dia solat kalau baca rukuk tu rasanya 7 ke 10 kali juga dia baca. Saya memang seronok kalau jadi imam ni, saya memang doa sungguh. Saya baca, kalau saya solat berjemaah, saya jadi makmum, saya baca tasbih 3 kali je sebab saya nak doa. Okay, jadi kalau Imam Aiman jadi je, saya tak tahu orang tua situ tahan tak tahan, tapi tak ada orang berungut tu. Dia baca tu satu-satu, memang puas hati kalau Imam Aiman jadi. Muda lagi ibu sekalian. 24-25 memang boleh buat menantu lah. Ya. Tapi yalah. Jadi ceritanya begitu. Kalau kita dah biasa, kita tak ada isu. Isunya kita tak biasa. Dan orang akan berungut. Kerana tak biasa tu orang akan berungut. Lepas tu saya tengok juga ada beberapa tempat. Kalau memang kebanyakan suara tu nak solat 8 rakaat. Okey, kita raikan 8 rakaat. Tapi kalau kita jenis nak 20 rakaat, kita jangan tinggalkan 20 rakaat. Kita hanya raikan 8 rakaat. Artinya, surau kita akan buat 8 rakaat. Lepas 8 rakaat, kita akan buat witir 3 rakaat. Kita ni nak 20. Kita follow je lah. Orang solat witir 2 rakaat, kita solat tarawih 2 rakaat. Jadi dah 10 rakaat. Orang solat witir 1 rakaat, kita solat tarawih 2 rakaat lagi. Jadi 12 rakaat. Tinggal lagi 8 rakaat lagi. 8 rakaat lagi ni, kita pun boleh buat sendiri. Habis dah solat witir, kita pun duduk sorang-sorang, kita solat lagi 8 rakaat. Ataupun kita ada geng, 4-5 orang ni, geng-geng 20 rakaat ni. Jangan bergaduh dengan JK Surau. JK Surau nak 11 rakaat, silakan.
Tapi geng-geng kita habis dia solat witir, kita dah solat tarawih 12 rakaat ni. Orang lain dah habis witir. Kita duduk dulu relax-relax, minum-minum dulu air. Dalam 10 minit ke, kita kembali semula ke surau. Kita akan solat lagi 6 rakaat, kau jadi tok imam. Tolaklah haji ni jadi tok imam ke haji ni jadi tok imam. Solat lagi lah 20 rakaat sampai 20 rakaat. Boleh dibuat sebenarnya. Jadi saya tengok benda ni, kalau siapa yang nak 20 tapi seorang nak 8, benda tu boleh diurus. Ya, benda tu boleh diurus. Wallahualam. Dan kalau surau pun masjid, janganlah kita ni orang yang solat 8, kita tak pergi makan morih itu. Kesian. Morih tu tak pernah pun dikhususkan untuk orang solat 20. Kenapa kita halang orang solat 8? Patut terbuka je lah siapa solat 4 rakaat, budak-budak solat 4 rakaat. Nak makan morih, makan je lah. Yang solat 8 nak makan morih, makan je lah. Tapi kita sediakan khususkanlah untuk orang solat 20 ni. Jangan kita letak semuanya kat luar tu, memang habislah jawabnya. Jadi simpanlah. Tapi untuk orang solat 8 pun kita sediakan. Kita kena raikan infak daripada orang. Tapi AJK-nya ada, AJK pula sebab keadaan sebab AJK. Tapi yang pentingnya adalah janganlah morih berlebih-lebihan. Tak diajarkan dalam agama kan. Morih sikit-sikit dah lah kan. Allah. Khaliza, silakan kalau dah tak ada saya boleh tutup di sini lah. Ustaz, saya nak tanya satu soalan lagi. Ibu sila ibu. Tentang doa, pengurusan doa tadi. Biasanya setiap kali selepas solat saya akan bacakan doa Allahumma inna as'aluka ridhaka wa jannah dengan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni itu 10 kali. Adakah itu 10 kali ibu baca? Ini innaka afuwun tuhibbul itu 10 kali. Okey. Yang Allahumma innaka as'aluka ridhaka wa jannah tu selepas tahiyat, lepas tahiyat akhir sebelum salam saya baca 3 kali. Adakah itu tak ikut sunnah Nabi? Maknanya ibu solat sendirian lah ni ceritanya. Sendirian. Okey. Apa yang ibu buat tu Masya Allah, dia memang sebenarnya sunnah untuk kita berdoa dapat syurga dan jauh daripada neraka sebelum salam. Jadi apa yang ibu buat tu sangat betul. Sebab memang ada orang Arab Badui ke siapa sahabat Nabi tanya Nabi SAW, dia kata Rasulullah, saya ni doa minta syurga jauh daripada neraka sebelum salam, boleh ke macam tu? Kata Nabi, haulaha nudandin. Itulah kami buat pun. Jadi kita doa minta syurga jauh daripada neraka ni sebelum salam, itu betul. Yang keduanya, kita nak baca juga Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Macam saya sebut tadi, sebenarnya ia doa pada malam Al-Qadar. Bila kita tak tahu 10 malam terakhir. Jadi kita boleh ambil doa yang diajarkan dalam Al-Quran dan juga hadis yang lain banyak lagi. Pastilah doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin boleh kita pilih. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ataupun Rabbighfirni wa tub alai innaka antat tawwabur rahim. Ataupun kita boleh baca doa yang paling ringkas itulah astaghfirullah wa atubu ilaih. 7 kali ke 10 kali ke terpulang. Artinya banyak lagi sebenarnya ibu yang boleh kita amalkan. Bukannya satu doa itu sahaja. Tanpa menafikan doa itu bagus. Tapi doa lain pun bagus-bagus juga. Itu ceritanya. Wallahualam. Tapi saya tengok daripada sudut pengamalan ibu ni, kurang-kurang dia tidak menimbulkan kekeliruan. Sebab itu amalan peribadi. Dia bukannya amalan jama'i. Paling kurang tidak ada kekeliruan dalam bab tersebut. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Bonda alam, barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak share sikit Ustaz. Saya dapat daripada buku kecil ni. Tapi buku ni lama dah. Printingnya dalam 99 barangkali. Katanya ada kalanya Rasulullah SAW membaca doa ini. Saya bacakan sikit ya Ustaz. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi samai. Panjang Ustaz. Sehinggalah wa nura. Saya doa minta nur. Ustaz. Saya amalkan doa. Okey. Lepas solat witir. Doa minta nur ni memang confirm lah ada dalam hadis Nabi, sunnah Nabi, dan kita tengok Allahumma ja'alli ke Allahumma ja'alli fi qalbi. Kan? Allahumma ja'alli nura. Dan dia macam sebenarnya dia macam-macam matan ada. Kita tengoklah salah satu daripada matan tu.
Okey, ni kita tengok dalam kitab Sahih Muslim. Sahih Muslim ni Nabi SAW solat dan dalam sujud baginda baca Allahumma ja'al fi qalbi nura, fi sam'i nura, wa fi basari nura. Sampailah waj'alli nura. Ataupun boleh baca waj'alni nura. Dua-dua boleh. Waj'alli nura, waj'alni nura. Itu dibaca dalam sujud. Okey. Yang bonda tadi kata bila? Baca bila? Doa tu? Lepas salat witir? Lepas solat witir. Tak ada. Lepas salat witir, doa dalam salat witir yang confirm hanyalah satu sahaja. Ya. Maknanya, tapi kalau bonda nak baca amalan peribadi tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi kalau bonda nak tanya secara khususnya, adakah doa itu doa salat witir? Jawabnya tidak. Tapi nak dibaca tidak ada masalah, bila-bila pun boleh baca. Cuma kalau doa khusus untuk salatul witir, doanya berbunyi macam ni. Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya, itu ada juga. Itu sebelumnya. Betul. Betul Manda. Ini dibacakan dalam apa? Salatul witir. Cuma ulama bahas dibaca bila sebenarnya, sebab kata Nabi SAW dibaca tu akhir salatul witir. Okay, Nabi baca pada akhir salatul witir. Jadi bila sebut akhir tu, bila sebenarnya waktu yang akhir tu? Ada ulama kata dalam doa kunut, ada ulama kata ada ulama kata dalam sujud akhir, ada yang kata dalam dalam sebelum kita memberi salam. Jadi maknanya bolehlah kita nak pilih mana-mana pun. Okey. Boleh Okey, kalau tak ada, Kak Liza, boleh saya buat penutup untuk perbincangan hari ini? Boleh Ustaz. Dan ambil kesempatan untuk mengucapkan selamat menyambut Ramadan dan bulan Al-Quran kepada ibu-ibu sekalian. Moga panjang umur, diberikan kesihatan, diberikan keazaman yang kuat, supaya keluarga pun makin bahagia di bulan Ramadan, diberikan kesempatan untuk banyak beribadah di masjid, insya-Allah ya. Dan supaya dapat menyambut Syawal dengan baik. Semalam saya dengar ada seorang ahli parlimen, dia sebut, saya tak nak sebutlah siapa-siapa tu kan. Dia kata kita raya ni kena buang dah budaya raya sampai sebulan, dia kata. Pada pejabat kerajaan dia ceritanya, kalau yang rumah kita nak buat tu, surau nak buat tu tak apa. Surau bukan buat dalam bulan Syawal je, bulan Zulkaidah buat lagi sebab qada. Tapi yang pejabat kerajaan bagi dia tak payahlah nak beraya lebih-lebih. Habis masa dengan beraya je kita ni, dia kata. Dan ni jabatan-jabatan kecil pun nak buat juga rumah terbuka sebagainya. Kata itu membazir. Bagus cara dia kata. Dia orang Cina. Chinese yang bukan Muslim lah. Tapi baguslah apa yang pun dia sebut. Dan saya yakin kita mesti ada, dalam ibadat kita ni mesti kita ada peningkatan sedikit demi sedikit kan. Dulu kita macam ni, kemudian meningkat berdasarkan ilmu dan pengalaman. Jadi sama juga saya. Daripada sudut pengalaman memang saya ketinggalan lah daripada ibu-ibu sekalian. Jadi pengalaman itulah yang kita nak kena saling kongsi antara satu sama lain. Dan saya pun insya-Allah saya pun nak belajar daripada pelbagai pihak. Dalam bulan Ramadan ni banyak kelas ilmu. Biasanya saya pun akan ambil masa jugalah dengan YouTube daripada mana-mana pihak. Ya, insya-Allah. Supaya benda tu ada pelengkap kita. Yang utamanya adalah ibadat, betul. Tapi dalam masa yang sama kita pun ada pelengkap daripada sudut ilmu pada masa-masa yang tertentu. Allah alam. Jadi tambah raya lain setahun ada 8 bulan je. Betul. Dengan raya tu, raya ni, raya kita pun dah 2 kali. Belum campur lagi dengan birthday orang tu, birthday orang ni kan. Dan sekarang ni kerjanya tak berapa banyak juga kan. Cuti memanjang. Allah alam, Kak, saya serah pada Kak. Selamat Ramadan semuanya. Alhamdulillah, kami pun ucapan sama untuk Ustaz juga. Namanya Ramadan. Jadi terima kasih banyak semua. Jazakumullah khairan. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Assalamualaikum.
Terima kasih. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.